Assalamualaikum semua, apa khabar petang ni? Hari ini podcast Jom Sembang Santai membawakan seorang guest yang quite respect lah dengan dia punya title dia, dengan dia punya kelulusan akademik dia. Kan? Ada TS, ada SR. Jadi cerita dia, this is Cik Martina. Seperti mana, dan juga ini guest, dan juga seperti mana rakan biasa ialah Cik Wan Zawawi. Okey, tajuk hari ini adalah Cik Martina, boleh kemukakan tajuk tadi? Assalamualaikum semua. Okey, bahawa tajuk hari ni ialah Boss Babe, Slaying and Surviving in the Men's World. So, basically, nak cerita pasal my experience in working in the male-dominated industry lah. Industri yang didominasi oleh kaum madam. Macam mana I boleh slay, kalau sekarang ni slay tu macam slang lah, slay. Macam mana I boleh survive dalam that kind of world. Environment. Ini kita mulakan terus. Kita tak payah nak cerita hanky-panky benda lain, kita terus kepada topik hari ni, cerita dia. Cerita sikit. Kita sebab kami dari dunia lelaki, kami tahu tentang dunia lelaki je. Kami tak nampak daripada dunia yang sebelah sana, cerita dia. So, macam mana? Saya nak mula. Saya ni sebenarnya daripada awal lah, senang kan. Daripada awal, cita-cita saya memang nak jadi askar lah, you know. And then, bila dah makin besar, makin dewasa tu, kita more realistic lah. Sebab my father is a bomba tau. So, selalu terdedah pada all this men's world lah. Bapak saya pula anak sulung, and my dad selalu bawa saya bertukang dengan dia. Jadi, kalau nak bertukang apa semua memang saya boleh buat lah. Jadi buat pipe lah, repair rumah, itu memang saya boleh buat. Jadi benda tu dah biasa. So satu hari bila kita dah kata apa, further study tu, kakak nak jadi apa? Jadi doktor lah. Macam doktor nanti nak bedah mayat atuk apa semua. Okay, doktor tu kira gender neutral lah, semua orang boleh jadi doktor. Tapi bila orang tanya, you nak jadi apa? Oh, I nak jadi doktor dalam militeri lah. Masih ada juga keganasan. Dulu masa kecil, I macam selalu banyak pokok lah. You know, all this, orang kata buah lah. Selalu, zaman kita dulu muda kan, pakai seluar pendek kan. Selalu apa, my mom marah tau. Dia cakap aku nak kau jadi model hantar pendek. I want Penang. So, bila dulu, my mom dia fashion designer. Dia is a tailor. So, she design fashion. So, dia nak I more towards the girly stuff, you know, like want me to be a model, a dancer. Dia hantar I pergi belajar all these things like, macam very, totally the opposite with my dad. Ajak I panjat-panjat bumbung, panjat pokok kan. Macam, lala jadi I lah yang unik tu. I boleh menjahit, I boleh memasak, I juga boleh bertukang dan juga boleh buat kerja lelaki kan. Tapi bila lepas matrik, dah tak jadi doktor dah, sebab nak jadi doktor, result dia kena betul-betul power, semua kena A+. I dulu main banyak. So, I dapat jadi doktor, tapi doktor bangunan lah. So, I end up studying about building, and then I buat master, and now I'm doing my PhD in building safety. Jadi, dia punya fundamental sama. We are still buat diagnose, tapi bukan manusia, tapi on bangunan. Okay, tapi masa mula-mula tu, kita tak terus-terus buat diagnostik untuk bangunan. Kita akan buat diagnose, kita akan kerja dengan construction dulu lah. Itu masa zaman uni tu pun dah semua my classmate pun dah lelaki. I seorang yang perempuan. I ingat masa tu. Kami 11 orang. Kira bersaing betul-betul lah masa tu. Ya Allah, kena bully. Tapi I rasa I yang bully dia orang. Macam ni. Dia orang kata, dia orang berebut lah. Kalau buat group kan, berebut nak I duduk dalam group tu tau. Tapi lalai dia orang cakap apa, aku menyesal lah. Aku ingatkan hang rajin macam perempuan lain. Rupanya hang sama je macam kami. So I macam, I punya mentality dah jadi macam one of the guys, you know. That's how I survive lah, I think. And then, diorang dah tak layan I macam perempuan tau. Kalau macam, I perasan lah, bila along the way kan, my mom memang marah I tak dapat jadi doktor medical, klinikal tu. Tapi bila along the way tu, kita dah orang kata dah makin dewasa kan.
And then bila dah masuk alam pekerjaan, I ni dah lah kuat melawan. Satu benda, kalau bos lelaki jangan non-melawan dia. It's a big no. Dia buang kerja 2 kali. Dia biasanya jadi degil sikit lah kita kan. Macam tu dia. Ya, memang kita terpaksa. Dia bukan nak dengar pun cakap perempuan kan. I punya assistant bukan nak dengar. Sampai last dia tak mau macam, dia macam perempuan ni apa yang dia tahu kan. Dah dulu I memang pergi kerja walaupun male dominated industry, I memang pakai skirt. I memang suka. That's my favourite tau. So dia orang lagi lah. Dulu I kerja dalam hotel. I was the chief engineer. Just imagine lah, chief engineer baru masuk. And dia rambut blonde, panjang. Dia pakai skirt tau. Dia pakai 3-piece suit lah. Nampak smart lah kan. They thought I'm in the front office ke apa. Sekali datang chief engineer. And then all the chef dalam hotel memang semua lelaki. Oh my god. I punya call, Tina, you datang side kitchen ni ada rosak tu, ada rosak ni. Macam-macam rosak lah dalam satu hari tu kan. Sebenarnya it's not because of the rosak tu, it's because dia nak tengok chief engineer baru. Siapa orang dia? Okay. Masa dulu kan tak ada pantang nak salam lah. I perasan diorang memang ketak lah nak salam I macam berdebar ke apa, tak tahu lah. Tapi I biasa je lah sebab kita dah biasa kan. Tapi memang the environment is tough. Sampai ke satu tahap kan, your bosses or your colleague tak nampak you macam perempuan dah. Dia anggap you like one of them. So bercakap kasar, bercakap benda-benda yang macam kadang-kadang bagi orang perempuan lain mungkin offended lah. Bagi I lah, benda tu biasa je. That is the life. And then macam-macam lah dia kalau nak bertepuk tampar secara lelaki, bayangkan you dengan kawan you macam mana. Macam tu lah dia orang dengan I. Dia tak ada romantik ke apa, tak ada tau. Dia memang anggap I kawan dia dah. Macam saya dalam grup saya dulu pun kami ada campur lelaki perempuan sebagainya. Kami anggap sama semua kan. Tak ada gender bias cerita dia. Yes. Dulu kalau dekat dalam studio kan, kami ni special sikit. Kami punya course ni kami ada studio. Studio tu kalau architecture tempat dia hidup dan mati lah guys tu. Dia nak buat dia punya design everything. Kami building survey pun ada studio kami lah. Studio building survey. I dengan kawan-kawan I yang laki-laki ni, kami akan duduk situ 24 hours lah we will be there. Dan bila I seorang perempuan, ya Allah, dia orang ni tak tahu kadang-kadang fikir tak tahu guna apa. Dia boleh kunci I seorang-seorang dalam tu padlock mangga tu dari luar. I cakap kalau aku mati terbakar dalam ni, apa nak jawab lah. Dia kata, oh no, kami risaukan kau sebab macam mana takut nanti Pak Gad main kacau ke. Cakap, ya Allah, macam lah. Safety. I said, macam lah I tak boleh nak selamatkan diri kan. Come on lah. Angkat spana je. Exactly. Macam, come on lah, kita pun ada self-defense. Semua kita dah tahu. We are in that world. We have to be prepared lah. Satu, mulut kena laser. Naturally. Lepas tu you have to be boss babe. You memang demanding gila. Kadang-kadang orang tak tahan. Macam I biasa my staff memang semua lelaki kecuali my PA. Dulu my PA pun lelaki juga. Kadang-kadang bila you dalam life macam ni kan, you nak, kalau perempuan pun PA you nak perempuan tu perangai macam you. Dia nak setara. Ya, sebab I tak boleh lah cuti saat lagi yang tu yang ni. You apa, perempuan kan dia ada banyak komitmen kan. I pun perempuan, I pun ada komitmen tapi I boleh survive. I jumpalah beberapa orang yang memang perangai macam I dan boleh jadi PA I. Dulu my PA kalau tak lelaki memang perempuan yang macam I. Kalau tidak dia tak ada kerja. Dia kena on call sebab lelaki kan tak kisahkan like on call all the time kan. Tapi I rasa yang sangat mencabar masa I jadi director, my manager tu, dia macam tak percaya tau. Dia macam tak boleh nak accept yang bos dia perempuan. Dan bos dia tahu technical. Cik Martina, ada satu isu cerita dia. Dia orang cakap kalau kita jumpa polis kan, polis trafik perempuan kan, lagi masalah kalau berbanding dengan polis trafik lelaki. Kalau polis trafik lelaki dia senang kau tim. Kalau polis trafik perempuan ni dia strict forward je cerita dia. Betul ke? Bukan sahaja polis trafik perempuan, apa-apa pegawai perempuan memang macam tu. Dia tak bagi muka. I pernah kena audit dengan JKKP DOSH. DOSH bila dia orang buat safety, bila dia kata buat safety audit, kalau DOSH yang datang memang sebab ada komplain. So dia memang akan datang cari pasal dengan you. Yang datang pula officer perempuan, habislah. Confirm. Memang confirm kena. Tapi
Alhamdulillah lah sebab kita ni dilatih macam mana untuk bercakap, right? I kena buat baik dengan dia secara profesional. Bukan macam lelaki kadang-kadang shake hand ya. I dengan lelaki ni kadang-kadang dengan bos I cukup. Oh, gentleman handshake cukup. I cakap cannot be. Even though I dalam dunia tu, kadang-kadang I tak setuju lah. Tetapi bila I fikir balik, sometimes you have to lah. Sometimes that is how they work. Yeah. They have their own language yang frekuensi I tak boleh nak capai tau. Sebab tu kadang jadi gaduh. Tapi dia gaduh-gaduh manja, orang panggil love-hate relationship, right? Macam mana pun dia akan perlukan I juga. They want my opinion. Tapi it was hard. Memang challenging bagi I sebab setiap kali nak attend meeting, you akan tengok semua lelaki lah. Ada tak problem macam ni? Cik Martina, ada tak problem you nak pada you punya subordinate, you punya team member, you nak bagi emphasis satu benda tu, arahan ke apa sebagai, adakah ada semacam satu jurang atau macam ada. Ni tanya ni cerita dia. My assistant dia kuat gaduh tau. Dia gaduh dengan semua orang. I pula lebih pada diplomasi lah. Dulu memang muda-muda, memang darah muda kita nak bergaduh kan. Tapi when you come to the age 38 macam tu, you dah slow sikit. You dah banyak diplomasi. Bila dia ni duk gaduh dengan orang, dia menyusahkan kerja kita tau. Sebenarnya kerja tu akan settle with communication aja. You tak settle, mesin tu tetap rosak tapi orang tu tak kacau kita. You faham tak? Itu yang kita nak. So you have to pandai lah. Dan bila dia buat hal, I yang kena turun padang. Dia tak nak dengar cakap I. Bila dia kata, sekarang ni meter ni asyik berjalan and then kita tengok ada pressure drop apa semua. I cakap ada bocor tu. I cakap kalau pressure drop selalunya ada bocor. Tapi dia tak nak dengar. I cakap pilih buat scanning apa semua. Tak nak dengar. Dia kata, kalau hujan lebat macam ni akan banjir macam ni. I cakap, I told you ada bocor. You have to scan the area. They don't want to listen to me until one day. Dia betul. Dia tak cakap betul lah miss benda ni bocor tak. Kita find out ada bocor. Dalam hati dia cakap aku dah bagi tahu 5 bulan lepas dah. So dia tak mengaku lah. Dia tak akan mengaku. That what you do in that situation lah. Itu mesti memang bahkan juga kan. Bahkan tu confirm bahkan lah kan. I memang serabut. Tapi kita cool je lah kan. Kalau kita nak tunjuk yang kita nak melenting, tapi ada satu kali tu memang I naik suara lah. Bergaduh, tunjuk-tunjuk tangan. Cakap, I ni bukan jenis orang yang tabur pasir dekat orang punya periuk nasi lah. Kalau aku nak buat macam tu dekat Han dah lama dah. You better like watch your tongue. Macam tu. Han kalau macam ni tak kekal lama dalam industri. Because industry is very small. Betul. Aku bad mouth pasal hang, the rest of the people won't take you already. I don't want to do that. Because my network is very wide. Yeah. Okay. Now they understand. Macam contoh kan, dalam bidang saya kan, saya ada beberapa bidang lah. Satu bidang saya tu adalah IT cerita dia kan. IT ni pusing balik dekat Malaysia ni. Kita berjumpa dengan kepala yang sama, tim yang sama juga. Pusing balik. Yang sama. Players dia is the same. Kalau kalau projek-projek construction lah, kita biasa dengan construction lah, sebab selalu I dulu buat facility management. Maksudnya you lepas diorang construct, you akan take over. They hand over kat you akan run the building, right? So you akan kenal banyak arkitek, engineer, orang yang sama je pun. So diorang kenal, kalau sebut Martina ni, most of the people we know that girl lah. Dia tahu lah. Lepas tu diorang selalu cakap, yang rambut blonde pakai skirt naik bicycle tu kau. Ada image macam you pakai emas kan, macam dah ada dah image padahal dia tanggapan dia tu cerita dia. Padahal kalau I pakai skirt, I tak naik bicycle, you meleteh. Okay, Cik Martina, satu lagi kan. Okay, kalau contohlah kan, kalau bos perempuan, staff perempuan, macam mana nak handle dalam situasi macam tu? Okay, it depends. Dia ada staff perempuan ni, dia ada 2 types. Satu yang hard, satu lagi yang soft. Okay. So yang hard tu I think is very easy to handle because dia macam I. Anytime you call dia ada dan dia cakap. Okay, tapi zaman sekarang punya budak-budak dia very vocal. They know what they wanted and they are very vocal. So you have to know how to handle that as well. Tapi staff yang lembut ni pula, aduh, yang girly girl lah yang suka gossip, you know. I kena tak tahu. Kena tentin sikit menangis.
I don't know how, sometimes I tak boleh nak handle, tetapi bila lama-lama kita more ke arah mengajar dan train them to be better. I said, I okay you nak cakap pasal benda ni, dia tahu miss, macam I tak layan, dia call me miss lah, I tak layan gosip-gosip ni, dia nanti cakap depa je lah, I tak join lah. Tapi bila I cakap, okay, I want this, I bagi deadline, I nak bila, and then siap, kalau ada masalah, come back to me. So far, Alhamdulillah lah, dia follow. So, sampai sekarang dah I dah buat my own firm, I still hire them as part-time assistant to me lah. And they are very, orang kata helpful. I nak hire them full-time tak boleh lagi. So, tapi masalah Cik Matilda, saya kesan satu benda tu dengan budak-budak baru ni lah, cerita budak baru ni kan, minta kerja kan, interview hantar, bukanlah interview lagi, belum interview lagi kan, kita just bagi notification sebagainya. Dia balas dalam WhatsApp tu macam dia anggap kita ni macam kawan. Dia memang dia macam tu. Dia tak humble satu. Dia rasa macam dia entitled lah. Yeah. So orang macam ni cakap, never mind lah. You show your talent first lah. Senang je kan. You show your talent. You show what you can do. If you can really deliver, I will hire you. If not, then I bagi you 3 bulan. Bye-bye lah. If you want to say, if you want to speak if you want to be vocal to me, I can be vocal to you. No, you pilih. Oh, lepas tu nangis. Sentap. Dia kena prove himself lah cerita dia. Betul tak? Exactly, you kena prove. Tapi macam I kan, tadi sambung pasal yang masuk meeting semua lelaki tu. Apa itu perkara biasa. Tetapi to make yourself heard, satu I sampai kena belajar body language punya course. This is special. Memang I kena banyak baca buku body language because I kena survive and I want to be heard. Okay, selalunya orang tak nak dengar cakap building surveyor. Tapi building surveyor punya cakap ni akan kekal sepanjang orang panggil life cycle of a building. Arkitek dengan engineer will come in the beginning. Tapi me, I have to stay there forever sampailah dia demolish. Jadi if you don't want to listen to my voice, it is gonna give you problem to the orang kata operator and also to the building owner. Jadi diorang kena dengar. Tetapi most of the time they don't want to listen tau. So how do you make yourself yang perempuan kerdil ni macam mana orang nak listen to you? So trik dia nak bagi orang nampak kan, nak bagi orang heard kan, nak bagi macam orang mana. So first of course you have to be different from others. Contoh tadi rambut, it's not like suka-suka nak colour rambut I, tak. Orang tahu Martina dia memang ada identiti dia. So orang kenal lah. Belum. Ya lah. So at the stage of you try perkenalkan diri you lah. Orang macam wow dia ni siapa. Dah sebelum masuk meeting lagi orang dah tanya tu siapa kan. Oh ini ke Martina kan. Macam tu. Second, what you wear. Masa meeting I tak pakai skirt lah. I pakai seluar panjang, I pakai tie, I pakai suit. I want to be setara dengan the guys. I make sure I pakai kasut yang paling tinggi yang I ada to make sure I'm taller than them. They will listen. Ini satu tips kadang-kadang kita kena follow that dia punya tu environment dia. Sebab lelaki bila dia tengok perempuan tinggi daripada dia akan rasa macam kita akan rasa inferior kan. Itu psikologi. So I have to play around with that even though difficult tau. And then first time je, second time dah tak payah dah. Tapi first time tu you kena look very sharp and smart and cara you bercakap tu memang kena make an impact lah. And then they will listen to you. Lepas tu first impression tu kena dengar. Ada question. Okay, macam sekarang kita tengok kan based on you punya card you bagi kat I tu. So I tengok you ada banyak certification kat situ kan. You ada TS, you ada SR, and then you ada NIOSH, and then you ada double master MBA, you ada kan master engineering, you ada PhD. Is it satu requirement juga bagi you untuk ada all the certification and all the cert to make sure that you are being heard by them? Oh, okay. Sebenarnya macam ni. Dia sebenarnya ada cerita kenapa I ada setiap sertifikat tu. Okay. Orang akan start dengan sertifikat dulu kan. Tapi I ambil sertifikat last. Dia start dengan I buat BSc Building Technology itu first. Lepas tu second I buat MSc Building Technology. Memula Housing, Building and Planning. Yang ni you have to learn the whole lot about construction lah. Building and construction. Lepas tu you ambil teknologi bangunan sahaja. And then I buat advanced course in building survey.
Yang tu sebab I nak jadi building surveyor. So I kena ambil advance course. Kebetulan masa tu dekat USM dia punya course building surveyor tu belum cukup lagi. Oh, you kat USM tu? Dia masa tu dia belum kata dia building surveyor dekat USM belum establish. Tetapi kami dah belajar. Tapi kami punya degree masih lagi housing, building and planning. Dia panjang lah degree dia kan. Tapi sekarang dah ada sebab I tolong my past former lecturer arwah Datuk Zahri untuk set up the building surveying department, so that now student sekarang dah ada satu course building surveying lah. Proper then lah. Proper. So sekarang ni lepas tu I ambil diploma building surveying. Lepas tu masa I kerja dia orang lantik I jadi setiausaha untuk safety and health. Yeah. I tak tahu apa pun. I dulu kerja kat Intel. I tahu sikit-sikit je kan. Safety and health ni kita tahu part kita je lah untuk building lah. Walhal kalau you ambil course tu, you will learn a lot of things, right? Abroad. Yeah, proper lah. So bila company I kena saman sampai 60,000. I told, ya kena. Because of SHO punya isu lah. SHO ada orang kata tak comply lah. Tak compliant lah. Bukan. Dia ada a lot of things. Pasal design lift pun kena. Pasal you tak ada high rack tu is adalah dia punya benda lah tu. High rack dia tak ada komiti, tak ada apa, tak ada tu, tak ada ni. 60,000. I cakap kat my boss kan. Tak ada buat safety analysis lah semua tu. High rack is hazard identification lah. Safety analysis tu tak ada. So dia nak tahu safety analysis for setiap job scope yang ada dekat company tu tau. So I dengan HR manager lah. Sebab I kan chief engineer. So HR manager is sebab DOSH dia under human resource punya ministry. Ya, betul. So apa-apa dia berbalik kepada HR manager sebab dia berkaitan dengan HR issue of your staff lah. Dia nak jaga kebajikan staff tu sebenarnya, sebab tu dah diwujudkan DOSH ni. So tak apalah, I cakap Kak macam mana ni, kan panggil HR manager tu Kak Fizi, Kak macam mana ni, kita kena panjat lah ni DOSH ni. Pilah tiap boleh kata 2-3 hari sekali duk panjat ni 60,000 ni nak bayar ni macam mana ni? Yelah. Dalam duklah pi gesek perempuan yang mai tu yang I cakap auditor garang tu. Ya Allah, dia tak bagi can. Tapi dah lama-lama jumpa dia, hadap dia, lani jadi kawan lah, senang. So daripada situ yang I ambil safety officer sebab benda tu perlu dalam organisasi. Bukan saya saja nak ambil, I pun tak larat. I cuti tanpa gaji sebulan, committed nak ambil benda tu. In 2 years I cuti tanpa gaji bos saya dia tak ada punya nak sponsor. Sebulan I memang berhenti, I cuti ambil benda tu full time, and then dia bagi 2 tahun untuk habiskan dia punya, completekan dia punya syllabus so exam. basically you ada PNP jugalah. PNP ada. PNP ada. Tapi yang PMP tu bukan yang international punya. PMP I daripada Intel. Daripada dulu I kerja dengan Intel. So Intel dia ada PMP dia sendiri. So I get it from there. Lepas tu dah lepas I think after 1-2 years I dah dapat certified safety officer. Then I dapat my green book lah finally. So itu penting. Itu dah pinnacle lah green book kan. Memang tu lah. Bila dah dapat green book tu kira dah salute tablik payah tu. Memang. Tapi yang TS tu sebenarnya when you got your FR, TS is complementary lah sebab dia di bidang yang sama. Jadi you hantar resume yang sama je. Cerewet tak kalau katakan you macam surveyor punya field nak dapatkan TS daripada MBOT tu? Sebab kalau IT memang cerewet lah. Masa kami dulu sebab baru, jadi masa tu I apply okey je, Alhamdulillah tak ada masalah pun sebab dia is the same, cuma you kena jaga you punya CPD lah. And then at the same time sebab I kan jaga bangunan, dia ada bangunan kalau kerajaan dia tak perlu sertifikat property management. Tapi kalau you jaga bangunan JMB ke atau bangunan swasta kan, you kena ada sertifikat JMB. So certificate property management. So I got that property management certificate daripada Bovia, yang tu pun kata statutory jugalah, benda yang under akta kan.
Itu Tapi lesen dalam tu semua lesen yang I sebut ni semua ni bukan free lah. Semua ni tiap-tiap tahun nak kena bayar. Ayo, Encik, semua mahal tu. Tak tahu Katanya baik sebelum mesti mahal. nak kata. Tak balik Encik modal Madina, lagi. Ya. nak tanya sikit ya. Kalau dalam dunia apa ni, dunia yang apa ni Cik Martina handle sekarang ni, berapa ramai agaknya orang perempuan ni yang handle dalam dunia ni cerita dia? Dekat Kalau Malaysia, dalam kita anggap kat survey, Malaysia je. dia macam ni senang. Dalam industri yang buat surveying company ya, ada lebih kurang 18. 18 orang? Yang 18 sahaja building survey company ada 18. Tu pun tak semua practice. Building surveyors dalam Malaysia ada 86 sahaja. Registered building surveyor 86, perempuan mungkin 30% lah. Tetapi yang practice yang banyak perempuan dalam academic education. But me yang run business ada 2 sahaja, iaitu myself dengan Siti Hafsah. Dua daripada 18 company 2 aja yang perempuan. Orang saja. Yang lain Tapi semua Hafsah dia ada husband dia pun surveyor. Nampak? I seorang. I memang run seorang. I memang solely 100% woman entrepreneur. Solo. So for me memang difficult lah. Tapi orang kata apa, pelan-pelan lah. Sebab I pun baru tahun lepas I buat full time. Jadi orang nak kenal kita mungkin take time lah. So at the same time bila kita dah ada pengalaman banyak, kalau tu kira respect jugalah, sebab dalam bidang yang ini yang memang tak ramai pun perempuan sebenarnya, tapi you all boleh achieve that apa ni spec dengan apa ni expectation client ke dasar lah cerita dia. Betul. So far alhamdulillah, sebab kita train benda yang sama. Jadi I think last week I was called to buat scanning tau, bocor. Dia kata rumah dia ni ada bocor, tapi I pergilah bawa I punya tools, apa equipment semua pergi sana. I scan. Kat sini tak ada pipe lalu pun. Lepas tu kita kan buat diagnosis kan. Diagnose rupa-rupanya dia condensation daripada aircon. So bila nak buat tu, you kena buka ceiling, you kena panjat apa semua. Lepas tu owner tu punya mak dia tak ada, owner tu tak ada. Lepas tu bila I minta tangga, dia orang macam katalah, kenapa tak suruh orang tu bawa sendiri tangga? Dia kata tak boleh. Dia kata akak tu minta tangga. Dia kata akak? Dia kata akak. So dia pergi tengok lah perempuan ke? So dia, and then lepas tu orang yang text I tu, dia kata abang tolong. I pun tak cakap banyak lah kan. I pun je lah rumah dia. I think rumah entrepreneur kaya lah orang tu. I pergi panjat, tengok ceiling dia apa semua. I buat kerja I. Lepas tu I keluar panjat tingkap apa semua keluar. Tapi ada sebahaya sebab yang tu kena pakai harness. Tapi disebabkan nak tahu punca kan, kena keluar. Tapi berhati-hati lah. You kena ambil insurans lebih. Lepas tu mak dia ambil gambar, bagi kat anak dia. Masa saya tengah panjat tu, dia kata, wah. Dia terkejut. Terkejut dia. Dia terkejut. Dia kata, lah ingat laki. Dia kata, sorry kak. Dia kata, dia ingatkan laki. Dia kata, tak apa lah, biasalah kan. Tapi tanggapan yang begitu macam I daripada kecil duk panjat pokok. Setakat nak panjat tangga apa sangat tu. Tapi satu lah, your body has to be fit. Dia kalau nak buat kerja-kerja macam ni, badan kena fit. Itu je cerita dia. Badan kena fit. Dulu masa I badan agak besar, I tak boleh panjat. Tu pun I panjat juga sebab that is your part of your job. You kena rasa, nak rasa sejuk ke, you know. Selain daripada pakai tools tu, you kena pakai ada kapur ke. Benda tu you tak boleh tengok mata je. You kena sentuh. Benda kalau dalam ceiling, you kena panjat. You nak suruh budak you panjat. Tak boleh. You have to memboloskan diri dalam ceiling tu macam mana. Maknanya kita ni kena inspect dulu. Then baru kita bagi instruction ke orang. That thing is your liability. You nak kena sign. Jadi tanggungjawab atas you. Betul. Sebab tu bila I cakap, orang minta kan I buat inspection, dan kalau setakat rumah dapat kunci, biasa-biasa I cakap kalau you tak ada bajet, you better buat sendirilah. Kalau I memang charge tinggi sebab I memang datang dengan liability I. I cakap macam tu. Itu beza dia dengan orang biasa lah. Tapi ya macam betul lah juga lah kalau kita tengok dalam konteks pekerjaan sebenarnya, kalau ikut kan semenjak apa ni
era 80-an ke atas, kita dah tak ada, dah kurang lah gender bias dia based on pekerjaan lah cerita dia. Dari segi akademik ke non-akademik ke sama je cerita dia. Tambah-tambah bidang-bidang teknikal lah contoh dia. Kan? Kita je kurang tu makin dah rapat lah cerita dia. Dia kan, at the end of the day, perempuan tak tahan dalam bidang ni sebab kerja ni very demanding. Contoh, kalau you jaga bangunan, bahasa kasar je, you mati, hidup dan mati you di situ lah. Sebab mana ada perempuan yang hidup dan mati di tempat kerja. Dia mesti nak balik, nak uruskan keluarga dia, you know. I memang tak lah, I memang kat situ lah. 6 pagi dah keluar, kalau ada event, tambah kalau you jaga convention center yang melibatkan kenamaan, especially VIP, right? Pagi-pagi buta, you have to make sure aircon semua ada, you dah kena round dah, orang cari you apa-apa, sejuk tak sejuk apa semua kan, you kena menjawab. Lampu semua you kena, and then balik pukul 11-12 malam. Lepas tu ada, sebab I dulu selalu berulang balik Penang, I balik dari Penang pukul 12 malam baru gerak sampai KL about 2 o'clock in the morning. I got a phone call, miss, ada kebakaran. Aduh. Balik. I patah ni, ketak ni, badan you baru je drive dari Penang sampai rumah kan. You baru nak letak kepala kebakaran. Mau tak mau you kena bangun, dah start kereta, pergi tempat kejadian. Tengok memang api mau dah naik. Kata la ilaha illallah, time ni juga nak jadi. I tak balik lah. Memang settle situ dengan bomba. I masuk dalam office I tu control room lah. Budak-budak ramai-ramai. Kami tak ada office macam megah holding seorang-seorang. Tak ada. Semua share. I tidur dalam tu. Budak-budak I tengok, I just don't care lah. I cakap, I want to sleep, don't disturb me. Sebab dia terbakar macam tu. It's in the kitchen. Sebab bila tanggungjawab tu letak kat kita, so kita kena handle benda tu sebaik mungkin lah. Tak ada, you tak ada nak ada baby ke apa, the feeding is your baby. That's how. Tak ada peluang untuk pointing finger pada others kan. Kita juga kena handle. Dia come to you, yes. Sebab tu, bila orang cakap pasal bangunan, I very hands on. I memang tahu semualah. Sebab I memang menghambakan diri I pada bangunan tu selama lebih kurang, I think, daripada tahun 2012, I start sampailah tahun 2022, exactly 20 years. Kira dah lebih kurang 12-14 tahun lah lebih kurang, plus minus lah. 20 tahun. 20 tahun dalam bidang ni memang nanya. Nampak macam tak nampak 20 years. I start 2002. Ya, 2002. Tapi I started with touch tak. 2002 aku masih dalam servis lagi. Ya. Aku baru start kerja tu dengan government. Aku dalam servis lah. Masih dalam servis lagi. 2002 tu I dah start join construction. Lepas tu I start multinational company and 2007. I tukar lah, but I got multinational company. Dalam handle kata industri ni lah, survey, building surveying tu kan cerita dia. Dekat mana cabaran dia yang utama sekali? Yang rasa nampak besar sangat cabaran dia. Access lah. Access. Yang tu paling mencabar sekali. Kalau tempat tu, dia bukan orang tak mencabar lah. Sebab kalau klien nak, tapi kalau you tak ada access, macam mana you nak masuk? Tu lah cabaran ni. Kalau you tak ada access, you apa benda you nak survey? Macam hari tu pengalaman I buat. Kita ada banyak jenis survey tau. Salah satunya ialah dilapidation. Dilapidation ni dia panggil dia ada banyak dilapidation juga. Satu tu dilap survey untuk bangunan lama atau heritage building. Satu untuk bangunan sedia ada. Satu lagi untuk pre-construction. Dilap maksudnya keliling kawasan yang nak dibangunkan tu. Jadi sebelum dibangunkan sesuatu projek kan, kita kena masuk setiap rumah ataupun survey setiap rumah ataupun sempadan yang akan kena ataupun berkaitan dengan kawasan construction tu. So, satu hari ni I pergilah dengan my assistant masa tu. Kami cek apa yang boleh lah kan. Dia kata okay, nak bahagian luar rumah je. Sepatutnya kami nak kena bagi surat. Tapi sebab bahagian luar rumah jadi tak kira menceroboh lah. Tapi kita rasa juga sebab you nak masuk belakang rumah orang kan. Kok mana pun you still menceroboh. Lepas tu satu hari tu. Lain macam je kan. Ya, orang kata dia nak buat apa Ingat kami dari majlis. Dah lah pakai vest semua. Rupanya kami cakap no ni developer hire kami untuk buat delay. So okay lah. Lepas tu tak apalah. I pun
Check. Kena pula rumah ada anjing. Aduh. Saya cakap. Oh, itu cabaran. Cabaran dia masuk hutan. You're not prepared. Masuk hutan. Contoh kan, kita dapat satu job sebagainya, tapi documentation mungkin tak lengkap, drawing sebagainya. Dia kadang benda simple je, drawing tak lengkap. Contoh lah, ni paling simple lah. Kalau I dapat satu job paling simple ialah bila orang dapat kunci, dia minta tolong saya check rumah dia for defect kan. Yang sekarang ni memang ramai orang yang buat, tapi that is, I kata kalau I tak sibuk, I boleh buat. Kalau semua orang nak I yang buat kan. I tanya 10 kali ni, okay, you kena bagi kat I layout plan. Lepas tu I tanya, bila I nak print, sebab kita kena bawa layout plan pergi site. You nak tanda kan? You nak tanda kat mana defect tu, right? So, I cakap, benda ni exactly like your layout plan, like your layout dekat site ataupun mirror image. Oh, ni sama betul. Sekali hati saya, mirror image. Aku balik macam mana nak apa kan, sebab tu nak tanda kan you jadi pening nak tanda kan. Lepas tu bila I buat dulu masa tak berapa cerdik, masa mula-mula buat bisnes, you tak pandai, you nak save, you print depan belakang. Bila jadi macam tu, you tak boleh nak lukis kat belakang, tak boleh nak trace balik. Sebab kalau mirror image, you just trace balik je. Trace back, tapi sekarang ni dah pandai, tak payahlah you nak save, you pakai paper yang agak nipis, lepas tu you trace balik dan settle problem, so I tak bising. Tetapi itu sebenarnya satu cabaran. Sebab kita nak siapkan the drawing before pergi site, you dah makan masa. Jadi sebelum you buat inspection, you nak kena trace balik kan, makan masa. Buang setengah jam, 15 minit kan. Padahal you dah boleh start checking dah. So, itulah kadang-kadang ni klien ni macam-macam juga. Biar kita dah tanya-tanya banyak-banyak kali, nanti dia annoyed pula. I don't want that to happen lah. Tapi tu cabaran lah tu. Macam contoh kan, cerita dia, masa saya dalam servis dulu kan, macam sama, masa dalam servis kami nak buat satu operasi sebagainya, kami kena ada semua layout, semua plan, semua everything documentation. Dan kita baru boleh buat plan kita, macam mana strategi kita kan. Tapi kalau semuanya tak ada kan, kita cakap balik awal je lah cerita dia. Sama. Tapi for us, kalau in business is related to cost lah. Kan, kalau you nak pergi kali kedua, boleh, siapa nak bayar? I can go many time, but who's gonna pay? Sekarang ni kalau I sekali keluar tak, I charge memang RM300. Kalau I tak jumpa, you kena pay me half lah, sebab I tak jumpa. Tapi I dah keluar, I dah check. Ya. Kalau kata simple like scan satu apa dinding lah, contoh macam tu kan. Yang tu memang very simple, pakai satu alat je. Ada setengah tu sampai berjam-jam duduk nak pakai sonar, nak dengar. Alat tu yang macam kita letak dekat dinding tu, kita boleh scan apa di belakang yang tu ada juga. Yang tu ada. Lagi banyak alat, lagi mahal lah kos dia. Sebab alat tu dia bukan ratus-ratus, dia puluh-ribu punya alat. Jadi memang charges ni memang the latest that we have is the drone lah. Drone tu pun mahal tu. Betul. Sebab drone kita nak buat area kan, so that I boleh check bumbung. Sekarang ni banyak klien dia nak kita check bumbung, tapi nak suruh I panjat, memang tidak lah aku. So I terpaksa tolak sebab dia nak suruh I panjat tangga kan. Tapi I cakap no, I tak boleh. Tapi sekarang kalau you nak pakai drone, you have to pay extra lah untuk drone tu. Tapi kalau macam contoh lah kan, dalam bidang ni cerita dia kan, contoh dia mesti you ada apa ni, dia ambil personal liability insurance, betul tak? Untuk memang kena ada. Kita ambil professional personal liability tu satu lagi professional indemnity, itu untuk statement kita kepada klien. Professional indemnity tu you must have that. Yes. Bila apa-apa you are insured. You are insured. Yang tu memang kena bayar lah. That's the difference between us and also other service provider, sebab kita professional. Even staff sekalipun kena insurance macam tu ke cerita dia? No, dia orang yang ambil liability saja. Yang tanda tangan dokumen lah. Yes, yang tanda tangan lah. So my signature ni, ni signature dia bukan besar lagi ni. Cop semua tu. Ni cop mohor dia panggil. Dia kalau nak sampai ke sini memang for me ambil masa 14 tahun Nak dapat tu? Nak dapat ni, yes. Jadi benda ni bukan macam you nak Cik Wan, cop tu mahal Cik Wan. Bukan murah-murah betul. Tapi dia punya risiko dia datang sekali lah cerita dia. Ya, datang sekali lah. Tapi
job dia kalau sekali dapat memang masuk, tapi dia tak selalu ada. Sebab tu you kena backup dengan benda-benda lain lah. Sebab itu you tengok banyak certification tu sebenarnya membantu I. Membantu I dari segi kalau kita submit tender tu, kalau tak boleh masuk cara ni, kita masuk cara ni kan, cerita dia. Exactly, yes. You kena ada, tapi benda tu still related lah. Contoh macam project management. I sekarang ni ada buat consultation untuk facility management. Sebab I jaga bangunan kan. Lepas tu untuk safety, kalau orang tu dia tak perlu nak hire safety officer sampai nak bagi dia 8,000 sebulan, 10,000 sebulan. You hire I, you bagi I busuk-busuk lah kata 2,000 sebulan. Aku pergi sana setiap bulan, aku check punya bangunan, bagi kat aku 2,000 lah. Tapi sorry. Sebab saya nyangkut sikit cerita dia. Macam mana customer, you rasa customer punya expectation bila tiba-tiba datang dia punya building surveyor dia perempuan je dia. Nak tahu macam mana. Dia macam ni lah cerita. Ada satu kisah Tapi ni bukan building surveyor, ni cerita pipe. Okay. Satu hari I nak buat pipe, panggil seorang kontraktor ni nak pasang meter. Okay. Lepas tu dia kata I kena buat something dekat meter tu dulu. I cakap tak apa, nanti I buat. So I pergi sana, I pakai apa, macam baju dress pendek tu, I pakai tights, lepas tu dengan subang besar macam I lah, dengan rambut I macam biasa. Okay. Alright. So I bawa handbag I besar. Lepas tu orang tu pun main sama-sama time dengan I. Lepas tu dia cakap, mana orang yang nak buat pipe tu? I cakap, dia tunggu saya. So I bawa keluar lah macam tu dari handbag. Dia macam apa? I tak boleh buat. Dia kata, dia tengok handbag I. Ya betul kau ni. So I cakap, tunggu saya. So I bawa keluar white tape, I buat, lepas tu I pasang apa semua. Dia kata kan dia macam shock. Dia tengok I, dia macam shock. Macam tak nak accept. Lepas tu dia pasang lah meter dia kan. Dia kata, first time I tengok orang macam you macam pelik. Dia tak boleh nak accept, dia kata. Macam tu lah first time bila surveyor datang. Tapi tak se-shock tu lah, Yang tu memang totally, sebab I nak pergi function lain sebenarnya. Takkan nak saya salin baju kan. Nak buat pipe tu bukannya lama sangat. Ya. Tapi kalau surveyor, you berpakaian, you pakai baju kerja. Betul. You akan jadi pakai. Orang dah nampak dah. Orang dah nampak, okay, this is the surveyor. Tapi I selalu pergi surveyor, kalau survey pun I still pakai turban and I put on makeup. Sebab yelah, kau mana pun orang suka tengok orang cantik. Faham tak? Jadi kerja senang. Orang pakai privilege tu. Kerja senang. Sorry nak tanya sedikit. Biasa kalau perempuan lah, dia punya kuku dia, manicure dan sebagainya. You tak rasa susah hati ke kalau you buat kerja-kerja macam tu? Kuku rosak ke apa? Of course lah susah hati. Tapi I ni sejenis yang kuku I tak panjang macam orang lain. I manicure I simple je. Memang susah hati. Ni kejap-kejap ni hitam ni. I pun tak tahu apa. Dulu kalau kerja ni hitam ni tak macam orang lain. Kadang-kadang segan nak jumpa orang. Kena gosok, A lot of work. Pernah jumpa seorang mekanik motor. Saya pakai motor kan. Cerita dia, saya pernah jumpa seorang mekanik motor perempuan. Saya sendiri pun saya kata, macam mana dia handle motor aku ni. Saya terkejut. Tapi dia macam tak kisah je cerita dia. Sebab saya tanya dia, lebih kurang dia kata dia dari kecil dia dah buat benda macam ni. Macam I lah. Kalau you daripada kecil, memang dia akan kotor kan. Tapi kita tahu macam mana nak cuci, pakai minyak ke apa benda kan. Orang kata benda tu adalah perkara kecil je. Tak ada masalah. No problem. I ada question sikit lah nak tanya you kan. Okay, macam tadi you cerita you pergi rumah makcik tu semua kan. So you dah cerita tadi. Memang tenganga lah makcik tu kan bila tengok you perempuan datang. Kan? So ada tak sampai tahap satu kes dia orang no I don't want you because you are ladies kan. Memang dia orang totally reject on you kan because of gender. Ada pernah jadi kes macam tu? Setakat ni I tak jumpa lagi. Orang reluctant tu tidak, tetapi skeptical tu banyak. Okay. Dia terpaksa sebab dia dah panggil. Dia terpaksa suruh I buat. Nak tak nak. Dia tak pernah stop I tau. Jadi dia question lah. Mungkin dia kata betul. Ya. Sampai satu bila aku cakap macam ni kan, baru macam okay. Hanya orang yang buat kerja sahaja boleh bercakap seperti mana yang I cakap sekarang. Dia takkan ada pengalaman macam mana nak handle fire dekat dalam bangunan pada pukul 3 pagi. Betul. Dan apa you nak buat? You nak buat apa? You tahu tak you nak buat apa kan? You don't know.
dia nak ulak tu, baru-baru nak ulak lah, apa, macam-macam lah. Tu belum orang mati lagi dekat site. Ada kes ke? Ada kes? Ada. You kalau handle bangunan, kalau tak staff you sendiri mati, orang luar mati. You kena, kalau you facility manager, that are the things that you kena handle. Okey, ini ada satu soalan. Soalan ni sebenarnya dari awal tadi nak tanya. Okey. Dalam dunia ni, bidang yang ceburi ni, ada tak berlaku sexual harassment ke apa ke sebagainya? Oh, ini menarik. Ini nak tanya ni juga. Kalau orang yang tak satu department dia mungkin dia benda tu biasa. Bagi I benda tu is normal. Sexual harassment untuk I, dia pun memang suka mengusik. Mula memang dia mengurat ke apa, tak tahulah kan. Tapi mengusik tu memang banyak lah. Harassment, side dia nak pegang-pegang apa kan. Tapi bila dia tengok kita serius, dia tak layan. Kita tengok kita layan dia macam kawan-kawan dia kan. Kita garang, kita macam tak melayan. Kalau you melayan, you pun sekali lah. Lepas tu ada pula klien yang selalu cakap macam saya cakap, you ni kan Karai report kan sexual harassment. Dia kata, dia boleh cakap kat I apa? Engkau punya sexual harassment dah 3 jilid dah. Orang tak tengok pun. 3 maksudnya. Maksudnya bagi I sexual harassment tu tak ada apa. Bagi I normal. Tapi you kena pandai jaga diri lah. You don't like lelaki kan dia ada dia punya limitation. You kalau you sakem ataupun you melayan, dia akan melayan lah. Kalau you tak melayan, dia tak layan lah. Macam tu je. Profesional lah, profesional. Dalam banyak bidang kan, contoh dia macam kita orang, kerja kita orang, memang kita orang jenis anggap semua orang adalah peers, sama. Yes. Jadi kita tak terfikir benda-benda tu cerita dia. Jadi itu kita bila diorang ada pemikiran, dia ni sama je macam aku. Macam dululah ex-boss I pun kan. Contoh dalam meeting tu, katalah ada 3 orang perempuan. I dengan kawan I 2 orang. I ni duduk depan mata dia je. Dia boleh tanya 2 orang perempuan tu, are you okay? Dia sebut nama, are you okay? Katalah Miss Rose, Roslyn, are you okay? Are you okay? Kata Aina, are you okay? Dengan I dia tak tanya dia akan sebab anggap sama. Sebab dia agak sama. Sebab lelaki lain dia tak tanya. So dengan I dia tak tanya pun. I macam aku tak ada ke kat sini kan? You know that you can handle yourself lah kan. Tapi I pun macam buat bodoh je lah. Ya, itu soalan sebab dalam dunia ni memang kita tak boleh nak nafikan, tak boleh nak elak apa sebenarnya kan. Sama ada di bingkai akademik ke, non-akademik ke, ataupun di tempat kerja ke, field ke, macam kita orang di kat field, lapangan sebagainya. Memang benda ni boleh berlaku dan tak ada satu yang mustahil sebenarnya. Jadi sama ada kita ni boleh berfikiran secara waras atau kita adult yang boleh berfikir dengan jelas, dan itu je lah bezanya kita dengan orang lain kita. Betul. I ada 2 question nak tanya dia. Okay, macam you sendiri kan tadi you kata you kena jaga fitness you kan. You kena jaga pemakanan to make sure you fitness kan. So how you handle that? Satu. Yang keduanya soalan I, yelah ramai mak bapak sebenarnya takut dia anak-anak perempuan dia orang ni bila involve dengan pekerjaan macam you ni akan mengubah karakter anak dia tu. Dia akan menjadi more to man, akan menjadi jadi tomboy ke whatsoever kan. So macam you macam mana? Because I start kenal you ni, I still tengok you still lagi ladies kan, tak ada masalah pun kan, you still lagi ladies kan. So how nak ubah perception tu sebenarnya? Betul, tengok TikTok pun ramai je naik. Tak, dia macam ni lah, naturally sebab I dibesarkan dengan elemen yang seimbang lah. I have my mom raising me to be a lady, to learn all the skills that a lady supposed to have. Masak, menjahit, okay, kemas rumah, apa segala. Itu basic skill yang perempuan sepatutnya tahu dah. And my dad, he on the other hand, dia ngajak my dad, dia ni dulu dia atlet negara tau. So dia cycle from Malaysia, dia SEA Games apa semua, dia wakil negara. Jadi dia memang ke arah manly so dia akan selalu jadi coach I untuk cycling, tenis, untuk olahraga dia memang coach. Volleyball,
That's my father. And also dia ajar I bertukang, macam mana nak memahat, mengetuk, buat tanggam dan sebagainya tu yang lelaki buat semua tu. Lama tak ada petan tanggam tu. Dia ajar, dia memang ajar dia tools dia semua memang lengkap. Nak buat tanggam dia ada tools dia kan. And then nak pemahat, nak mengetam. Dulu mana ada dia tak, you kena file sendiri semua kan. Kalau dia nak buat apa-apa projek, I will be there to help him sebab my brother lagi kecil and my brother tak minat. I yang duduk dengan dia sampailah sekarang. Sekarang ni pun dia dah tak berapa buat. I akan tolong. Kalau pipe bocor kat rumah, I yang tukar. Orang lain memang tak function lah bagi abik yang tak ada. So kalau dalam rumah ni, benda semua I boleh buat kecuali electrical. Sebab electrical I tak belajar dan dia melibatkan wire. Wiring. Wiring ni dia ada live and it involve your life as well. It involve safety. Yang tu sebab I tak belajar, I tak berani lah. Walaupun dulu budak-budak I duk ajar. Tapi I takut juga. I boleh je tengok YouTube mau. Tapi tak mau, I tak mau ambil risiko. Cukuplah sekadar I boleh buat my plumbing. I boleh buat drilling, everything. Pasang semua on my own. Itu dah cukup bagus. Painting, mechanical, plumbing tu memang bidang you lah. I tak jadi lelaki pun. Tak, dia sebenarnya macam ni lah. Sebenarnya saya punya pandangan lah sebenarnya. Sebab hand skill ni, kemahiran hidup ni kena ada. Untuk tak kisah siapa pun. Dia tak kisah lelaki ke perempuan ke budak betul. Bagi I semua orang kena at least know how to operate power tool lah, hand drill. Yeah. Dia macam pakai vacuum pun. Tak ada apa pun. So I memang ajar. Contoh kan, banyak orang cakap kan, apa susah nak masak kan, sebab kita ada periuk noksa tu kan, automatic masuk campak situ semua jadi kan. That's something yang saya kata betul. Itulah AI contoh dia, artificial intelligence. Maksud dia dah buatkan semua. Jadi skill kita tak ada, skill untuk masak dan sebagainya kan. Kita campak semua dalam periuk noksa tu dan jadi cerita dia. Macam contoh lah, this is family upbringing juga. Kalau ada orang surveyor tetapi dia tak boleh buat apa yang I buat. Sebab cara upbringing dia mungkin berbeza. Macam I dari kecil memang I biasa buat kerja lasak. Okay. Pakaian I dulu pun seluar aja kan. Sebab tu bila dah besar ni nak pakai 3-piece. Sebab kita tengok smart kan pakai skirt dengan coat 3-piece kan. Rasa macam smart, cantik. So I nak jadi macam tu. Tapi at the end of the day, it's not practical untuk I buat macam tu. Sebab I nak memanjat. Ada sekali tu I tak ada choice yang kena panjat kau. Budak-budak I apa tengok tempat lain. They will remember me as somebody yang Miss Tina dia boleh panjat pakai skirt dengan kasut tinggi. I cakap you don't go and spread the news everywhere sebab it's safety issue sebenarnya, safety violation. I dah lah kasut tinggi. I pakai kasut tinggi. So they have that kind of mentality when they think about me and they have that image already tau. Oh Miss Tina macam tapi dia memang boleh buat kerja. So even sampai sekarang ni ada problem kau tak boleh buat something kau tanya budak-budak they will share the experience and because they know I can do that. So dari situ datangnya respect. You tak payah nak show yourself to apa because they know you can do it. Dia yang penting tu respect among peers lah. Kalau kita ada respect among peers tak masalah. Apa pun boleh handle. Lepas tu kadang-kadang kan dulu sekarang ni tools I dah lengkap. Dulu macam rotary drill tu nak beli kan mahal kan. So I nanti pinjam office punya bawa balik nak buat apa aku ada projek. So dia kan tak mau panggil kami buat. Tak payahlah aku kena bayar baik aku buat sendiri. Tak, kita walaupun panggil budak-budak kita buat kita kena bagi kan duit kopi apa kan. Yelah, sedikit token lah. Yes. Token pun bukan sikit-sikit 50 kak sekali buat. Kalau 2 orang tak 100 baik aku buat sendiri. Macam saya, anak nombor 2 saya, anak perempuan nombor 2 saya kan. Kalau buat lampu ke sebagainya tu dia memang dia lah. Naik tangga sebagainya. Dia natural kan. Dia natural. Bukan benda tu you tak boleh macam baru-baru ni. Dr. Ani, Dr. Ann lah panggil dia Ann. Dia cakap dia duk komplain air pipe dia pelan. Lepas tu dia cakap Tina nanti kau tengok kan lah. Betul happy lah. Pergi bawa punya tools lah. Tools dia sikit-sikit je. Lepas tu dia buat video TikTok kan. Benda tu I buat. Rupanya ada benda ni. I bagi tahu lah kenapa. Dia kata sekejap je. Orang macam tengok dah lah. I pakai baju dress lah duk tukar pipe. Aduh sabar je lah. Tapi
that's my image. I love people to know me as what I portray. That is me. That is the real me. Bukan berselindung ke. I tak suka orang cakap, Tina ni buat-buat like ladylike ke tidak. I memang macam tu. So apa harapan you untuk belia-belia ke orang muda kita yang terutamanya wanita lah yang nak menceburi bidang ni, apa you punya harapan, you punya pandangan? Nak yang baru habis SPM sebenarnya tak tahu lagi nak pilih bidang apa sebenarnya kan. This is a good question. I got a lot of apa orang panggil question yang sama daripada graduates yang baru nak grad tau. So dia akan, sebab I selalu buat TikTok, dia tengok I banyak business. Even now sekarang pun I buat business sate frozen lah, because my kind of business bukan tiap-tiap hari ada. But as a business woman, you need the cash flow, right? You nak tunggu tu sampai bila, you kena kreatif lah. Tapi I cakap dekat budak-budak ni, jangan risau. You keluar, you pergi ke this kind of industry. Okay? You pergi kat this kind of industry, you kerja macam ni, sekian-sekian macam ni. You kena tahan. Keluar-keluar tak dapat gaji 5,000 tau. You kena tahan. Berapa banyak dia bagi, tapi adalah dia punya limitation dia tu. You kerja dulu, you gain experience, and then you go and get your professional. And then you nak buat sendiri. But business is not easy. Macam I pun it's not easy. It's orang kata indah khabar dari rupa. Rupa dia. Betul lah. Business ni ada satu cabaran lah. Satu cabarannya, kalau you tak kental, you cannot survive. You kena resilient lah. You see, you kena tahan all these banks starting to call you and so on. And dia macam satu perlawanan tu. Perniagaan ni kan, business ni ialah macam satu perlawanan tau. Siapa semua nak menang. Semua orang nak menang kan. Jadi kita kena yang terbaik lah antara yang lain-lain gitu dia. And then yang paling nak menikam you is your own family and your own good friends. Time ni lah you nak tengok siapa yang tinggal you, siapa nak duduk dengan you. You boleh nampak sekarang. Jadi macam ni, apakah galakan yang nak bagi kat budak-budak ni? I cakap kat diorang, you don't worry. Just selalunya kalau diorang keluar daripada building surveying punya course ni, I advise them to join either construction, sebab they will learn a lot pasal bangunan dekat situ daripada dia mula-mula buat sampai dia habis. Because you are going to look after the building and you are going to inspect the building. You kena tahu macam mana bangunan tu dibuat sebelum you nak inspect bangunan yang dah siap. You kena faham proses tu. Okay? Itu satu. Yang kedua, sama ada you dah belajar macam mana nak buat bangunan, you kena belajar macam mana nak jaga bangunan tu. Sebab nanti bila you inspect, you tahu apa masalah bangunan tu. Macam saya, tim saya kami memang specialist nak runtuhkan bangunan lah cerita dia. Macam lepas ni boleh panggil you buat demolition. Faham tak? So we can work together. Sebab kita building life cycle dia takat 60 tahun sahaja maksimum. Untuk bangunan yang biasa. Cik Tina mesti tahu kan, dekat satu bangunan tu dia mesti ada dia punya weak point dia. Jadi macam kita kalau nak demolish, kita tahu kat mana nak weak point dia, berapa nak calculation dia, then baru dan berapa explosion yang you kan letak dekat weak point tu, dan dia jatuh cantik lah. Lepas tu you kena buat dia punya netting semua supaya dia tak mengganggu orang sebelah, and also the vibration tu takkan merosakkan struktur lain-lain. Benda macam tu lah. Sebelum you masuk, I kena buat di lab survey keliling tu dulu. Betul. That's how it works lah. That's how we can work together. So my nasihat dekat budak-budak baru kan, I mean all these youngsters yang nak keluar, you don't have to worry. Even though you are a girl, you just be yourself, but you must ada minat. Kalau tak ada minat, you tak boleh buat kerja ni. Ini memang perlukan minat yang tinggi. Dan you kena fit lah. Tak boleh, badan you tak boleh belah. Minat tu sebenarnya, yalah, benda tu yang kena gilap awal lah, minat. Kita kena buat kerja tu atas dasar minat, bukan kerana atas dasar kita nak ada duit ke atas dasar. Kalau kita buat nak duit, kita akan memang dapat duit je, tapi kita buat dengan keadaan paksa rela cerita dia. Kan? Kalau kita minat ni, dia lain sikit. I sekarang katalah buat bisnes lah. First 6 months, tak ada job masuk. Kalau tak minat, you akan stay lah. Orang lain duk offer job ni. Gaji puluh-puluh ribu dia tak mau. I cakap tu. Kata sama ada this is my ujian. Tuhan nak tengok hang betul-betul nak buat bisnes kan. Aku uji hang dengan all this apa orang panggil offer, job offer yang lumayan sangat. Kalau you lemah, you tengok duit, you pergi dah. Sebab you tak tahan ni, bank dok call ni, macam mana you nak service?
Tapi you kena minat tinggi, you kena sabar banyak, you kena ada ilmu, then you okay. Kadang-kadang kita goyang kan. Yalah. Kadang-kadang bila kita buat kerja depan customer, contoh klien kan, kita dia kadang-kadang memang itulah macam goyang lah, kita cuak sikit lah kita dia. Kan? Betul. Sebab Tapi kita nak so far expectation customer tu kita dia. Tapi benda ni bukan daripada kita je lah. Benda ni you kena banyak berdoa lah. You know, you have to like submit yourself to God. You kena percaya rezeki tu di tangan dia. You buat macam mana tu, kalau dia tak bagi, dia tak bagi. Macam tu je you fikir. And then kalau you buat, you kena fikir macam tu. You kena rapatkan diri you dengan dia. Sekarang bila you dah bergelar like me, a business woman all the way kan, memang full time business woman, I faham sangat benda tu. Dulu tak faham hujung bulan dapat gaji tak ada, hujung bulan tak ada gaji. Okay, Cik Tina. The best project yang you pernah handle, yang pernah you dapat, lepas tu the best achievement yang you rasa you paling up sekali. Kalau in term of time the best project setakat ni kita orang buat safety survey dekat satu kilang glove dekat Kulim. That project estimated a week. Yeah. Kulim High Tech. Yes. That project estimated a week to finish, but we finish it in 8 hours. Sabit. Tapi team ada 9 orang team, kita bahagi 3 and then run together. And all I panggil semua expert lah. We can finish in 3 hours and then payment, nak kata payment dia, this is best project not in term of payment lah. Payment dia tak banyak sangat, tapi for me that's some one kind of achievement. Sebab you dah berjaya kurangkan hours tu, and then you dah berjaya create more revenue to the company and also less expense. Sebab the more days you spend there as a business person, the more expenses you will have to spend. Jadi kita nak kurangkan benda tu. And then another thing, macam kami dulu buat satu projek, contoh dia kami dibagi satu nilai yang patut digunakan, tapi memang kami takkan guna banyak itulah, dan kami cuba minimiskan masa dan juga dengan dana yang macam sama, it's the same. So we, kalau in term of business, we're talking about how to lessen our time on site and try to make it more efficient, and we can get the result faster lah. That is my aim. Selalu bila dapat projek je, I cakap, okay, I need to reduce. Sebab tu kita invest on technology. Teknologi tu memang duit I habis lah. Tak ada apa. Teknologi gila-gila. In term of apa ni, self learning, maksudnya kita nak nak kita tambahkan knowledge lagi dalam new teknologi dalam bidang inilah kita dia. Macam mana? Adakah you all macam okay, I'm planning kalau macam I lah, sebab benda ni berkait. I'm planning kalau dari segi risk management, I'm planning to get my insurance, general insurance punya license. Sebab dia berkait. Jadi kalau orang, I inspect bangunan, I boleh jual insurans tu kan dia. So, itu bisnes bijak itu dia. Complementing kan. So that's one. Sebab dia berkait. You tak boleh lari. You know already, this bangunan ada this kind of issue, you better insure it now. Because it will happen. So I'm the only person that can advise you what to do. I'm the best because I have already checked your building. I bukan nak buat duit. It's like side by side, bukannya banyak pun kan. Okay, itu satu. But in term of technology, I'm talking about licensing, macam drone license. Tapi drone dia I tak sempat nak buat. So I pass to my partner untuk buat. And then kita ada thermographic scanner yang IR tu, macam you tahulah kan scanner tu. That one I'm gonna take, the other 1-2 level. Lepas tu semua licensing ni lah. And then also untuk kami professional, we need to attend classes on continuous professional development. CPD. So CPD, so memang kena attend kerap lah every month kadang-kadang. Tapi sebab I ni special case, sebab I ni committee members for institution, kadang-kadang CPD tu diberi sebab you berkhidmat kepada institution. So I dapat benda tu, kalau kata setahun you kena kumpul 20 CPD untuk mengekalkan you punya professionalism kan. I tak perlu dah nak pergi kelas lagi dah. I dah dapat direct. Tu specialnya lah bagi komiti.
Tapi komiti tu dilantik lah. Kalau orang tak vote you tahun tu, you kena lah pergi kelas. Kelas tu dia akan share lah pasal latest teknologi ataupun macam sebab benda-benda ni dia berubah selalu cerita dia kan. Tambah dengan macam terlanjur I cakap pasal benda berubah. Kami building surveyors ni sekarang kita bergerak sendiri, kita tiada akta. I think this is important for me to highlight lah. We don't have our own akta per se untuk protect satu the public. Okay, akta is actually to protect the public sebab kita tak nak building surveyors yang tidak berdaftar bagi servis and then the public will suffer. Yes. And also to protect the profession. Kita tak nak orang ni dia salah gunakan profession dia, tiba-tiba dia cakap dia REG, BSR registered surveyor. Kita tak nak orang simply put him or her as registered surveyor. Dia banyak building inspector, anybody can be, but a registered surveyor you must go through all these exams, certification, interviews. Macam sekarang ni I part of the interview punya panel. Jadi orang nak jadi building surveyor, you have to come to me and being interviewed by me. I memang strict lah. Dapat masih sebab masa I nak dapat dulu 3 kali interview. Baru boleh lepas. Jadi macam itu, maksud dia setakat ni belum ada akta yang mencakupi. Okay, kalau you tengok latest punya news, yesterday News Straits Time ada ada highlight pasal it's about time to get a Building Surveyors Act, and I think last 2 weeks pun ada juga in the Age. We are talking about Building Surveyors Act. Now we are trying to lobby since you are doing a podcast. So I want the public to be aware about this existence of Building Surveyors Act. So that hopefully lah di hujung-hujung rancangan ni kan, orang-orang yang mendengar ni dia akan support lah Building Surveyors Act. Not just for the profession but also actually untuk protect the public lah. Interest and safety of the public. Sebab kadang-kadang risau. Betul lah, risau. Kita fikirkan kalau kita dapat building surveyor yang bukan kata tak bertauliah. Bukan saja tak bertauliah. Dia punya advice dia tu berisiko cerita dia. Ya betul. And then dia tak ada license. Dia tak ada what do you call that, the liability, dia tak beli insurance, dia tak beli CPD, and then suddenly call himself a building surveyor. And then harga dia pula kita pun tak tahu. Kalau ada akta, harga is control cannot like simply letak. Tak boleh. Dia ada ceiling dia. Harga lantai dan juga harga ceiling dia. Dia ada professional, kita panggil professional fees, same as what engineers, architects, land surveyor, apa segala ni yang been charging us. It's the same. So we need that control. Sekarang ni, suka hati yang letak. Ada yang letak terlalu murah. Ada yang letak sampai go to, towards the end 100,000 satu project, satu case. Macam company baru 10,000 pun tak sampai, padahal kerja sama je. Sama teruk je. So dia tak ada control in that term tau. So bila tak ada control susah lah. So it is so important when it comes to the act kan. Macam itu dari segi klien nego dengan kita harga. How about us charging to the customer? Kalau tak ada professional fee, contoh, okay, say 1% of the whole total project cost kan. Clear cut 1%, tak ada lebih, tak ada kurang. Macam tu. So, owner dan klien pun rasa safe. Ni dia takkan charge lagi lebih lah, except kalau ada variation order atau BO. Dia tak ada lah, orang kata nilai hanky-panky dalam tu kan. Tak ada. Exactly. So kita boleh buat budgeting dengan lebih efficient lah. This all come to PMP lah, macam yang Cik Wan cakap tadi tu. Dia berbalik kepada PMP. So baru saya tahulah, so, rupanya memang tak ada lagi akta dia. Kami dah fight daripada tahun 1996. Dah 32 tahun. 1996 dah fight benda ni Okey, tak apa. Dengan kuasa viral yang saya ada. Kuasa viral insyaAllah. Kementerian Perumahan, Kerajaan Tempatan ke ataupun kita dah banyak kementerian. Semua tak ada Dulu dengan KPKT kan, KPKT, KPT semua tu kan. Dulu kita try dengan KPKT.
Lepas tu dengan KPR. Bila berkaitan dengan akta ni, in term of legal, dia kena masuk dalam, dia kena bawa satu usul dan juga cadangan dalam sidang dalam parlimen, jadi dia akan dibahaskan, lepas tu baru boleh turun kepada kementerian-kementerian, sebab dia mesti diluluskan di peringkat parlimen dulu. Dan kalau berkaitan dengan akta ni, cerita dia. That's why sesuatu tu kita kena push dekat ahli parlimen, cerita dia. That's untuk benda ni. Macam sekarang ni kita macam kami lah bekerjasama dengan KKR, Kementerian Kerja Raya, sebab dulu dengan KPKT kena tendang. Bukan kena reject. dia tak buat satu. Mula sampai separuh jalan. Dulu macam Bovia lembaga perumahan LPPEH lembaga pentaksir dan harta tanah yang Bovia, yang project management under Bovia, ni lain lembaga. Kita nak park under Bovia sebab most of the people there register dengan RISM, Royal Institution of Surveyors Malaysia. Yang ni yang organisasi yang buat exam untuk semua surveyors. Dia ada 4 jenis surveyor. Land, QS, land surveyor itu biasa semua orang kenal. QS lagi biasa, orang selalu confuse I dengan QS. And then kita ada property surveyor. Property surveyor ni selalunya orang yang jaga land lah, orang yang jaga property management. Dipanggil property surveyor. Dulu depa ni valuer. Oh, dulu dia tukar sebab dia ada RISM, dia tak mau jauh, dia buat property surveyor. So dia survey based on market value. When it comes to building surveyor, we survey based on the physical punya value. Physical structure. Jadi betul lah macam saya nampak kan, betul lah dengan kuasa viral, insya-Allah kita akan cuba pushkan benda ni, sebab benda ni sebenarnya berkait dengan bukan sedikit orang, ramai orang, boleh kata semua orang lah cerita dia. Ramai. Kan. Kadang-kadang kita panggil kontraktor kan. Betul, kita panggil kontraktor buat rumah kampung je lah cerita dia. Tapi kalau rumah kampung tu tak ikut dia punya spek yang betul, silap kena angin sikit aja orang runtuh sebagainya, kita tak claim insurans pun tak boleh, apa pun tak boleh, kupang tak apa-apa. That's the problem dia, cerita dia. Wiring, kalau wiring tak betul boleh terbakar rumah, kita tak boleh claim apa-apa pun. Katalah kita dah ambil insurans, tapi kita tak ada dilindungi oleh certain yang proper punya documentation, memang fail gitu saja cerita dia. Itu satulah macam I selalu kan, bila orang baru nak buat, katalah Cik Wan nak buat rumah banglo, sebab I ada klien datang kat I, dia kata, Tina, can you check the initial plan? I check kan, I tengok sekali pun I dah tahu benda ni akan problem, you letak kolam you bersebelahan dengan dinding akan problem kat dinding ni. I dah bagi tahu, I cannot be shared yang ni kena asing apa semua, I lukis balik. Lepas tu I cakap, ni toilet ni you buat macam ni, nanti kena tarik, it will cost you a lot. Ini akan menyebabkan you punya dinding yang dekat dengan plug you akan bocor. Dia kata, sampai begitu sekali. No, because I look after buildings. After 3 years, you akan tahu apa masalah. 5 tahun memang confirm you nampak. Jadi building survey bukan sahaja decide, you tengok plan pun you dah boleh baca dah apa problem yang akan jadi dekat bangunan. Contoh kan, saya tengok ada trend. Kebanyakan trend yang sekarang ni, saya tengok rumah-rumah yang tengah di dalam pembinaan kan, cerita dia. Rumah-rumah teres contoh dia lah. Rumah teres tingkat contoh dia. Kebanyakan tangki air tu dia pun pasang dekat tempat yang tak sepatutnya tau, cerita dia. Dan saya cakap dia membahaya sebab apa? Sebab dia pasang dekat laluan utama tau, cerita dia. Laluan utama lorong ke sebagainya dipasang atas tu, kononnya sebab situ ada struktur dinding sebagainya, boleh letak kayu atau platform something untuk letak benda tu. Sedangkan itu sebenarnya bahaya sebab kita lalu keluar masuk laluan tu, sebab itu tak sepatutnya tangki air kena di tempat yang kurang risiko kalau dia jatuh ke apa ke atas orang, gitu dia. Itu yang banyak orang terlepas pandang. Itu yang saya nampak lah. Itu yang kadang-kadang dia orang panggil building surveyor datang and check on the safety kan. Macam I sekarang tengah buat PhD on building safety. So there are the things that I selalu tengok. Bukan itu sahaja. Benda simple je pun, tak buat RAM. Simple je. RAM. Dekat, katalah lift kan. You nak pergi rumah you, kalau you duduk apartment, RAM. Kita sekarang kita ada nak kena mesra wheelchair, nak kena mesra baby. Bukan cakap wheelchair, baby. Stroller baby. Stroller. And also, kita kan daripada kereta, kita angkat troli, barang. Baru balik grocery kan. You barang nak angkat banyak-banyak, tak semua sekarang pakai troli. Terbalik. Sebab apa? Tak ada RAM. Very simple. Why you tak nak letak? Lepas tu RAM pula
Sudut dia macam nak gila. Sudut lebih suram gila kan. So benda tu semua ada calculation dia. Kenapa you tak buat? Cik Wan pernah kena sebab dia okay you berkerusi roda. Dia biasa kena. Tengok Cik Wan. Kan, I perlukan macam input lah. Sebab sekarang ni I tengah buat data collection kan kebetulan. Jadi I perlukan input. Dekat rumah tau. I buat, sekarang ni I buat bangunan apartment ataupun rumah residential. High-rise residential. Apakah, kalau you seorang pekerja, apakah kesusahan you bekerja di bangunan ini dengan design sedia ada? Kalau you nak tukar lampu, apakah kesusahan you? Ada tak cara yang lebih mudah untuk you tukar lampu di bangunan you bekerja ni? Kenapa dia nak guna cara yang susah kan? Contoh setengah-setengah bangunan kan. Dia punya ceiling kan. Standard ceiling dia je sampai 14 kaki je dia. Tangga pun ada 7 step je dia. Tak lepas tau. Jadi dah kena pula you you kena pakai gini ataupun you kena beli tangga 14 step paling tinggi tu. Dah cost kat situ. You buat 10 kaki juga lah. You know, you can always think of other ways untuk buat ventilation, untuk bagi dia rasa tinggi. Kadang-kadang kan, I designer lah, I tak tahu kadang-kadang pening kepala lah, I malas nak cakap. Tapi jangan kata rumah orang lain, rumah I sendiri. Tapi rumah I sendiri was designed by orang lain lah sebelum tu kan. Bukan rumah I pun, rumah orang sebenarnya. Tapi nak tukar lampu pun masalah sebab 15 kaki ceiling. Tak sampai. Contoh saya selalu nampak ialah cerita macam ni lah. Kita ambil lah sebab saya beli rumah kan, rumah semi di banglo cerita dia. The problem dengan saya rasa rumah lebih panas ialah ventilation system kan cerita dia. Maksud saya arkitek dia tak study ke dia punya macam mana airflow masuk, macam mana airflow keluar, dia punya semua benda. I think sepatutnya itu basic dalam kerja-kerja construction cerita dia. Tengok kalau nak cakap pasal design kan, tak payah safety lah. Ni benda basic lah. Bilik I ni kat sebelah ni. You letak katil. Kita kan nak buat macam hotel. Kiri kanan ada bedsheet, ada lampshade, ada bedside table. Kiri kanan tak ada ruang nak solat pun. Nak suruh kita solat kat luar. Kecil, ngam-ngam. So, how on earth do you design? Masa hang design tu, hang ada fikir tak benda ni? Hang ukur tak katil tu besar mana? You know? Do you have this in mind? Kalau akulah jadi dia punya lecturer, memang kena lah. Sebab saya ada beberapa software lah, saya pakai lah software dia. Sebab software tu dia bila kita masuk kan, contoh dia macam yang satu Broderbund saya masuk kan. Bila kita nak buat design lah, contoh design rumah contohnya kan. Kita masuk tu dia takkan bagi, dia takkan benarkan sebab dia kata dimension tak cukup, dia kata. Spesifiknya dimension tak cukup dia kata, untuk ruang, dia kata. Dia akan bagi tahu, sistem tak akan bagi tahu. Tapi saya tahulah kebanyakan arkitek dan sebagainya dia pun buat pakai guna AutoCAD. AutoCAD you tarik lah, memang tak ada untuk satu macam tools untuk control dia punya minimum requirement space cerita dia. Contoh berapa square feet untuk satu living room contoh dia, berapa square feet untuk satu bilik. Dia macam ni ya. Dalam UBBL, Uniform Building by Law, dah tertulis setiap bilik mesti minimal 10x10. Mesti ada 10x10, macam mana you nak buat 10x10 ataupun 100 square feet lah. 10x10 100 lah kan. And then tingkap dia kena buka at least 10% daripada keseluruhan satu dinding. 10% lah sebab untuk ventilation. Tapi kau punya tingkap tu tak mengadap orang katil di sebelah toilet. Macam it doesn't make sense, you know. Dia tak kena. Kau sekadar sekadar boleh. Setakat muat bare minimum, yes. Bare minimum. You just want to fulfill the minimum requirement, tetapi you tak fikir orang yang akan duduk dalam tu. Cuba kalau you design yang cantik, orang kata Alhamdulillah aku suka rumah ni, tak ke kau dapat pahala? Ni dia dapat maki ya kan? Ni nanti dia kena jawab lah benda-benda macam ni. Contoh as a building surveyor lah, tak kisahlah apa cerita dia untuk industri you ni. Boleh tak you macam contoh, bila you bagi advice contoh kepada klien tu, adakah dia kena follow ikut requirement ataupun yalah dia boleh push balik ke macam kalau macam contoh akta bomba kan, contoh dia kan, kalau certain tak lepas akta bomba dia boleh tukar. Adakah yang macam ini? Saya pun tak berapa faham sangat lah cerita dia. Okey, macam ni ya. Sebab surveyors dia belum ada akta dia sendiri. Jadi kalau macam I mudah sebab I ada green book.
So I boleh berlandaskan OSHA 1994 tapi sekarang amendment 2022. So benda tu I ada ilmu lah. Okay. So kalau kata bangunan tu digunakan untuk pekerjaan, I akan always go back to OSHA 2022. Kenapa benda ni tidak boleh dilakukan sedemikian rupa? Sebab you akan violate this akta mengatakan you always kena look after the welfare of your pekerja. Kenapa you tak buat rem? You tak tengok welfare your pekerja? You pekerja nak tolak troli macam mana kalau jatuh? Dia nak bayar. Tak boleh. You yang kena saman nanti. So yang tu I boleh buat. Kalau orang lain mungkin susah lah bagi dia orang nak justify. Faham tak? Lah ni kita ada dua lah. Kita ada dua akta. Sebab akta OSH tu dia combine dengan akta Factory and Machinery Act FMA 1967. Okay, FMA 1967 ni pula dia ada banyak cerita pasal tinggi tangga lah, bowek lah, apa bagai tu banyak ke bangunan. Lepas tu UBBL specifically bangunan. Berapa bukaan, berapa engineering, berapa airflow, berapa tingkap tangga, pintu. Ada yang untuk fire safety, itu banyak. UBBL tu spesifik. Arkitek dengan engineer memang diorang yang tu dia punya bible. They have to really know UBBL. Macam I berpandukan dua ni, kalau I tak ada ilmu untuk kedua-dua ni, susahlah I nak counter balik diorang ni. Ya, betul. Dia kata ada ikut tetapi maknanya this tu you must stay lagi boleh NCR kan dia orang lah. boleh, tetapi dia akan ada justification dia sendiri. I cakap you as an architect, your imagination lah macam mana nak buat, tapi you have to make sure kita kembali kepada niat kita. Dia kalau dalam building design ni, dulu masa mula-mula I masuk sekolah lah, kita panggil school, kita panggil HBP school lah, kan panggil school dia ada satu perkataan yang all my lecturer selalu sebut, niat, laku dan hasil. Hasil tu mesti ikhlas daripada niat yang ikhlas. Jadi kalau you tak ada benda fundamental tu dalam diri you, you akan buat hasil yang tak apa-apa orang menyumpah you lah. Setiap kali kalau orang menyumpah you, apa you dapat? You mesti dia macam orang kata dosa kering kan. Bayangkan tiap-tiap hari kita pakai, kita duk menyumpah seranah, dia kan dosa kering untuk dia kan. Why not? Contoh kan, macam contoh yang saya nampak satu kali banyak contoh lain ni, cerita seperti rumah lah, sebab yang rumah biasa lah cerita dia. Kebanyakan kadang-kadang arkitek ni kan dia design kan contoh dia kan, yang pos tu kan cerita dia, yang pos tu kecil daripada pintu pagar tau cerita dia. Jadi orang nak masuk kereta pun tak tahu nak slip mana sebagainya. That's satu problem. Apa salah dia boleh, structure tu dia boleh, saya faham lah sebab structure ni boleh dikira nilai dia punya stress dan sebagainya kan. So kita tarik stress. Biarlah sama-sama punya pintu pagar, at least boleh masuk kenderaan. Dia benda kita buat, kita yang buat dia. Kau boleh adjust. Kau boleh kurangkan kos kat tempat lain. Mungkin lantai tu kau tak payah nak letak tas yang mahal. Mungkin. Kan? Okay, you boleh tukar material apa, something lah. But benda basic macam tu, jangan bagi orang marah kat kita. Itu je basic dia. Itu yang I selalu guna lah. Kalau I designer, sebab tu I suka sangat kalau klien I datang sebelum dia buat bangunan, dia akan minta punya advice. I akan go through, lepas tu I akan bulatkan, I cakap okay, go and talk to your architect to follow this. Nanti bagi I tengok balik. InsyaAllah benda tu okay. Banyak jumpa orang komplain kan, dia beli rumah tiba-tiba patutnya kalau ikut pintu tu dia boleh masuk 2 biji kereta tapi tak boleh sebabkan kena tiang tu cerita dia. Banyak kes baru-baru ni ada satu, I kan buat TikTok kan, so adalah banyak klien yang tanya dia benda ni free consultation je, macam-macam ni kita santai kan. I suka menolong orang sebab I rasa bila I di bidang ni I boleh membantu bagi dia idea lah. Dia cakap, Kak tolonglah Kak, ni macam mana ni. Dia kata dia orang nak dapatkan OC tetapi tak lepas sebab pressure air dia rendah dekat Kuantan lah masalah ni. Dia kata sekali bila pressure air dia rendah, developer mengambil keputusan untuk letak satu 500 gallon punya tangki yang hitam, HDPE tu, yang hitam tu. Kalau yang diamond tu boleh tahan juga. Hitam. Okay. Tak ada tudung tu. Dekat depan porch. Apa? Itu dia buruk design. Satu buruk. Nombor 2 safety. Benda tu tak boleh kena panas lama-lama cahaya matahari. Memang jahanam. Sama. Rosak. Kalau dia letak atas pun sama. Tapi bayangkan budak-budak.
Pasti Dia tutup kan. Tutup tu tak boleh kunci kan. Budak-budak selak masuk main mati dalam tu, siapa tahu. Woi, dulu kami dekat asrama mandi berenang dalam tu. Bayangkan. So, benda macam ni happen tau. Dia macam susah hati. Kata Kak, macam mana ni? I said you ada sign apa-apa kontrak lah. Kalau you sign, I tak boleh tolong you. Faham? Dia kata dia kena letak pump lepas tu. I cakap macam ni, you jangan letak yang besar ni. You letak hal kecil. Sudahlah. Pasal apa nak letak yang HDPE sampai 500 gallon? Faham tak? 500 gallon tu 3 hari tu. Punya supply besar, rumah. Yang besar yang dekat dalam atas tank tu. Tahu. 500 gallon tu boleh pakai 3 hari. 3 hari je kalau rumah tak air. Punyalah nak dapat kat OC. Kau tak ada ke cara lain? Kau engineer pun. Kau fikirlah. Cantik sikit boleh tak? Ni asal boleh. I kau jadi owner. I kalau jadi boss, I malu lah. Tapi sebab nak dapat OC juga kan. Tu lah orang cakap. Orang kalau jumpa I, macam mana orang tak suka, nak suka kat I very laser. I cakap direct. Tapi ini masalah di Malaysia sebenarnya. Kalau kita pergi ke Jerman kan, dia orang nak buat satu-satu tu dia kena bylaw tu, buku-buku semua. Dia tak boleh main suka-suka, tak boleh tak saiz macam ni, dia ada proper dia punya tu kan. Itu di Jerman lah cerita dia kan. Macam kalau dekat Eastern Europe pun super juga tak. Tapi jangan pergi macam Belarus sebagainya. Certain Eastern Europe lah, macam Estonia, Latvia sebagainya, dia orang ada proper punya benda-benda gitulah, documentation. Maknanya dia tak boleh just simply ikut suka kontraktor, ikut suka sebagainya lah gitu ya. Macam contoh saya tadi nak cakap pasal apa? Pasal yang dekat OPC kan. Okey, pasal akta. Kita ada akta PWD. Itu mungkin Cik Wan boleh apa orang kata pay attention sebab akta PWD tahun 2000 berapa tak ingat 2000 berapa, tapi akta PWD dia 2008. 2008 tak silap I. Tapi I kena check balik. Dia ada cakap pasal accessibility Okay, yang tu sebab it's my research. Dia kata mesti ada dia setiap bangunan mesti ada benda-benda ni. Kalau tidak nanti dia punya owner can be taken can be apa orang kata, bukan convicted lah. Boleh kena NCR lah. Lepas tu tapi tak ikut pun. You tahu tak, dia punya akta tu siapa nak baca? Dia bukan macam checklist tau. So what my research is dia panjang tau, akta dia panjang. Siapa nak baca cerita panjang-panjang? Ya betul. Tebal. Dokumen legal ni memang begitulah. Dokumen legal ni memang begitu. Itu my PhD senang. I akan extract semua ni. I akan buat dalam bentuk checklist. So, designer ni dia hanya check. 10 kali 10. Okay, ada. 100 ada. 10 ada. You know? Ini RAM ada. Yang ni tinggi macam ni, sekian tinggi untuk apa ni persen PWD ada. Yang ni tak produk ada. Easy, senang. That is what the document that I'm going to produce. Daripada PhD I mengharapkan yang dia panggil novelty. Novelty tu maksudnya apakah signifikan kepada orang awam lah ataupun kepada masyarakat. Itu yang I nak sampaikan kat semua orang. Jadi lepas ni designer dia tak perlu pening baca akta dah, dia tengok I punya buku lah. Yang itu lah kita. Dia kena macam satu, dia ada macam proper. Ada macam apa panggil apa, guidebook kan. Guidebook lah, macam guideline tu lah. Dia kata okay, you go and baca ni. InsyaAllah next year Dr. Martina yang ni yang refer yang dekat dia ni, tak payah nak baca buku akta dah. Lepas tu I letaklah ni akta apa. So benda tu dah orang kata back to back kan. Itu harapan I lah. Tapi sekarang aku sibuk dengan bisnes. Apa tu? Macam cakap lah benda. I dah actually sekarang ni tengah data collection, tapi disebabkan oleh bisnes kan, dia ada agak lagging sikit. You kena fokus. So I focus business because the business has to finance the PhD, right? PhD can wait. Business tak boleh. Macam saya. Macam kami nak menyuarakan benda-benda yang kadang-kadang di luar fikiran tau. Jadi di luar pemikiran orang-orang biasa. Jadi kita nak bawa pembincangan macam ni supaya tak kok kita boleh guide sesuatu tu menjadi lebih bagus dari segi akta ke, dari segi undangan ke, dari segi
ke dari segi anything cerita dia. Sebab banyak yang kami cuba nak bawakan daripada channel ni sebenarnya ialah untuk tukar mindset Malaysia ni kan daripada benda-benda yang awareness to the public lah. Macam this is a good session for awareness to the public because we're talking about, tadi kita talk about my personality first, right? Macam mana I jump to the business. Sebab kalau nak terus-terus jump into building surveying, it's gonna be very dry kan? Betul. Dry gila kan? Building surveying is very technical kan? Tapi bila kita dah then suddenly we talk about akta kan? Bila kita dah sambung macam ni, gradually, dia jadi macam menarik lah. Dia banyak-banyak ilmu yang kita boleh share. Jadi banyak orang dapat kita kena buat macam ni lah. Cik Tina, kita kena buat satu lagi podcast specific on this term lah cerita dia. In term of the, apa ni? Perundangan dia punya legal issues berkaitan dengan benda ni. I nak nanti insyaAllah kalau boleh, kita nak buat nanti sembang santai kita nak bagi guideline kepada orang-orang yang nak beli rumah kan, what patut tengok, apa yang dia patut tengok. Boleh dia nak kalau beli rumah ke, dia nak buat rumah ke, unbiased bagi, okay, you cannot call, kalau you call architect, dia ada dia punya tanggapan sendiri sebab dia design. Dia design. Kalau you call engineer, dia ada, they are all designers, alright. Kalau you call orang yang jaga bangunan you, orang yang akan maintain bangunan you, apa yang I recommend and not recommended. Apa yang you perlu tengok untuk beli sesebuah bangunan tu ataupun sesebuah rumah tu, apa yang you patut tengok. Apa yang tolerable, maksudnya apa yang boleh accept, apa yang tak boleh accept. Yes, correct. Sebab kadang-kadang kita ni macam bukan saja terlepas pandang je, kita anggap ringan semua benda tu. Cerita dia. Anggap mudah. Bila dah datang masalah baru kita pening kepala. Kat sini leakage, kat sini leakage. A lot of people calling me untuk leak inspection. Kadang-kadang kita scan pun IR scanner you kan. Kadang-kadang tak nampak pun sebab dia embedded dalam tu. I kena buat macam-macam lah. Ya, ini satu benda yang saya tahu dulu lah. Kita orang ini orang IT lah. Kabel network tak boleh silang dengan kabel elektrik sebab dia ada dia ada interference. Yes. Tapi ramai orang dia buat begitu. Dia either you side by side. Dia side by side and then you kena different conduit lah. Maksud dalam conduit. Dia kena tapi dekat side terbang itu kita panggil, kita pakai cable fly dia panggil. Cable fly. Kalau Cik Wan kalau you macam I naik atas, kami tengok kat atas antara ceiling dengan slab tu kan ada ruang cavity, right? Kat situ yang you boleh tengok sama ada electrical job dia bagus ke tak. Sebab I pernah jadi satu case terbakar dia punya joint. Dia punya joint terbakar, connection dia terbakar sebab it's too hot. Kabel lampu memang dia selalu panas kan. Kabel lampu terbakar, the whole ceiling. Habis terbakar. So nak ada event mati, ya Allah. Lagi satu, di tangan dah 4 kali bangunan terbakar. Ini profesional ni. Profesional dengan kebakaran bangunan. 4 kali dia berbagai-bagai senario tu. Satu yang tadi kitchen pada waktu malam, yang tu dari dinding punya plug. Yang kedua dari tu tadi cable connection, wire fly tu. Sebab tu kita perlu ada dalam conduit dan kita kena check every other ni. Sebab ni tikus gigit dia ada shortage kan. Tikus gigit tu bahaya. Bila tikus gigit dia ada shortage and then dia akan ada overheating. Daripada overheating tu akan jadi flame lah. Overheating memang bila ada oksigen, dia ada oksigen, heat and also fuel. Memang all the 3 element tu ada memang terbakar. Okay. Tu nombor 2. Nombor 3 dekat cafe, charger, heat juga terbakar. Then we have to recover that in 24 hours. Okay. Cafe have to be up and running in 24 hours. Gila budak-budak I tarik wire. Sial dia pun. So, yang keempat, api dapur tengah masak. Ini sebenarnya satu benda yang menarik tentang api dapur ni cerita dia. Sebab mostly rumah sebab kita tak ada akta dia dalam rumah tu. Sepatutnya setiap rumah yang dibuat pada dia milenium ni lah, patut ada akta dan sebagainya.
Kita kat sini sekurang-kurangnya kita ada fire extinguisher dalam rumah. Banyak bangunan yang I dah inspect, mostly ada lah fire extinguisher. Sekarang ni ada fire extinguisher, orang tu tahu guna ke tak? Itu satu masalah. Fungsi ke tak? Satu lagi. Tak hantar pakai tak yang ni? Apa ada buat tak? JMB hang ada buat tak training untuk fire extinguisher? Yang kedua, fire extinguisher tu sesuai untuk api dapur. Faham? Yes, serbuk kering ke, yang gas ke, tentu dia ada beza. Lah sebab api dapur is different. You kalau paling cantik sekali, kalau jadi you cuma tutup you cuma tutup dia punya gas, lepas tu you tutup dengan to cut off the oxygen. Ya. Itu je. This is one of the topic yang I am teaching people lah dekat tempat I. Hari tu yang budak I tu, dia tengah masak, tiba-tiba api naik tinggi kan, dia pergi baling benda tu kat luar. Senang je kita kena cari satu. Okey lah, dia cepat tapi bahaya. Okey, dia sepatutnya ambil fire blanket dan tutup sahaja. Ya, betul. Paling-paling pun ambil kuala apa basahkan, campak kan kau pakai towel kau basah, kenapa kau nak membahayakan diri sebab benda tu berapi. Kau angkat, lepas tu kawan kau lagi kan, barang lagi, aset lagi kan, kena pula benda lain kan meletup pula. Kenapa yang kau tak terfikir? Tapi common sense lah, pendidikan jugalah. Balik pada pendidikan dekat sekolah sebagainya. Sebab itulah I ni, kalau dulu company I tiap-tiap minggu hari Jumaat I akan buat safety talk untuk semua orang. So yang tu I cakap I punya fardu kifayah ataupun I punya sedekah orang lah. I tak boleh sedekah duit, I sedekah my ilmu lah. Apa ambil lah ni, apa amal kan lah. You know, sebab benda tu important dan benda kecil je. You amal dekat rumah, macam mana you nak elakkan kebakaran benda ni jadi. So, you tak boleh nak buat sambil lewat lagi satu chemical. Macam mana you nak simpan chemical you apa semua. Macam mana tak nak campur kan, tak bahaya. So, endless lah. If you talk to me, I can talk from safety, from bertukang, from like everything. You know, like combine together in one podcast. Sebenarnya macam ni. Sebab jarang jumpa seorang perempuan yang technical wise cerita dalam bidang macam ni. Jadi that's why kita boleh bincang ni nampak okay cerita dia. Sebab selalu kita nampak macam stereotype jugalah cerita dia. Sebab jarang orang perempuan nak ceburi bidang-bidang macam ni cerita dia. Bila lagi you tengok I punya image consultancy punya bidang kan. Sebab tu I jadi macam ni. Oh, yang tu is like my personal, orang kata my personal preference lah. Sebab I suka bercantik-cantik. Jadi how to look good and to impress people, you know, how to behave yourself in front of people. So I kena ambil other course. Memang mahal. Image consultant tu cost dia sangat mahal. So I certified lah. Sekarang ni pun kita dah gunakan masa 1 jam 37 minit bercerita. Tak terasa sungguh. I'm very happy lah, you know, being invited. Macam nak simbang apa, tak ada text apa pun simbang. Thanks kerana sudi join sini cerita dia. Sama-sama, I enjoy my study. One last question. One last question. Boleh? Yalah, kita nak tutup lah kita perbincangan ni. A bit personal if doesn't bother you kan. So you kata tadi bila you bekerja dalam bidang ni, you nak handle personal life susah, semua everything kan. Everything tu. So macam mana you nampak the future ni? Berapa lama lagi you akan nak bertahan dalam dunia ni dengan mengedepikan personal life, contohnya marriage ataupun something like that kan. Because you kata you have to dedicate yourself to the work 100% kan, macam tadi kan. So benda ni kadang-kadang menakutkan mak ayah juga. Dia kata anak aku rasa lagi dah kerja macam ni tak nak kahwin lah ni kan. Satu my personal advice lah, you must get somebody that really understands. Tapi sekarang ni I dah tak ada dalam industri FM. Yang I cakap tadi tu FM you memang ada kat situ. Tapi kalau building survey macam sekarang, I'm doing my own business. My mom very happy, I selalu boleh balik ikut suka je kan. So I guess my attachment with that dah habis lah. So I can like concentrate on my life. So sekarang I can go pergi jalan, you know, want to go dating. I'm free sekarang. Dulu for 20 years, past 20 years, oh wow. You rasa macam mana? I've invested my life for 20 years. No. I think if I said that, I won't be able to speak to you guys like this. This is combination of 20 years of experience punya talk, you know. People without that kind of experience and without kind of knowledge,
they won't be able to speak like me because dia tak tahu apa benda nak cakap. They cannot combine like safety like I do because I know the act. I hold a green card. Yes, you are an engineer, but are you a green card holder? But I am. Yeah. I boleh orang kata cakap besar kan. But in this case, kita daripada pengalaman. Kita cakap di pengalaman kita. Yes. Bukan I nak cakap besar, no. I bukan nak berdiri diri, tetapi I am in the position of talking because I know. Tambah lepas ni, when I got my PhD kan, sebab orang tanya I, you know, I kan ada MBA. So, my MBA lecturer tanya, Tina, why not you pursue in DBA, Doctor of Business? Because they know I'm doing business also. They know I dulu pun I student yang bagus juga. So, they encourage me to do DBA. Tapi I cakap, I'm already doing my PhD but in building safety. Dia kata lah, I thought you want to do in business. I said, no lah. Hari tu ada my colleague tanya, you nak jadi pakar dalam bidang apa? Faham tak? Kalau I dalam bidang bisnes, mungkin lebih ramai orang yang sudah berkecimpung dalam bidang bisnes, and perempuan dalam bidang bisnes is a lot of people, betul? Tetapi kalau I nak jadi pakar dalam bidang bisnes pun mungkin bisnes teknikal atau for women, mungkin itulah PhD I. Tetapi yang ni pakar dalam building design safety tak ramai. Betul. Specify kan? Specify dia betul. I memang nak jadi pakar dalam building design safety sebab kerja I memang audit bangunan je. Tapi pada I tak mustahil pun kalau if you can do double master, it's not impossible you can do your double PhD. Why not? Itu insyaAllah, but nak habis had ni pun merangkak-rangkak tau. I dah 3 tahun dah. Supposedly I kena habis bulan 10 tapi ni pun I belum you know there's a lot of things. You buat PhD kat mana? Local university? Yang ni dekat UiTM. I buat my MBA dekat UKM. My first master dekat USM. So I dah pusing satu Malaysia. Sebenarnya saya selalu bagi pandangan kat ramai orang. Saya kata kalau nak buat PhD, saya kata kan, sebenarnya ada, kalau pergi dekat overseas kan, contoh dia belah Eastern Europe sebagainya. Sebab apa? You dapat jimatkan masa banyak. Gitu dia. Actually itu that is my planning lah. Tetapi you see when you got older, your parents also age, right? I fikir banyak komitmen. I fikir pasal tu. I tak suka nanti if anything happen, I kena travel balik. Sometimes okay lah, tiket is not cheap also. Kita bukannya millionaire kan. Nak naik private jet balik kan. I susah hati. I jenis macam tu. So I cakap daripada dulu, kalau I nak pergi overseas, daripada degree lagi I boleh usahakan. Tapi mungkin Allah tak bagi pun. I risau kan, my parents. I kan jenis manja kan. Paling jauh pun KL sebab 3 jam ya boleh balik. Jadi local pun okey lah macam tu kan. So I sebab PhD, kalau you ada duit, you boleh buat banyak-banyak kali pun. Sebab I tak ada orang sponsor, I sponsor diri sendiri. Sebab tu I kena fokus bisnes dulu. So orang nak cakap, orang nak sembang PhD, yang buat dapat scholarship apa semua, tak payahlah, aku lagi struggle. Aku kena kerja, aku kena buat bisnes tampung PhD ni. Dia ada two type of PhD. Satu yang fully supported kan. Lagi kita sendiri kita. Yang itu yang saya respect, yang sendiri-sendiri tu yang saya lebih respect. Ini yang memang sebab I memang nak buat. I nampak aja benda ni terus I like interested. Memang I suka sangat di bidang ni. Memang I fall in love lah. You know, that's why I stay bertahan lah. I faham. Sebab I juga pernah menjadi. It's challenging, you know. It's like correct. You buat kerja sambil tu you study, memang very challenging. Because like me, I pun dulu I buat master in project management. At the same time, I bekerja dengan government. So, I faham macam mana struggle dia. I in Kembangan Terengganu, I belajar dekat OUM dekat KL. So, penat. Masa I buat MBA dulu, oh my god. I buat first master is immediately after my degree. So, you sambung setahun je buat master tu. Bila you keluar, you overqualified lah pula. Sebab orang lain semua ada degree, tiba-tiba you ada master, nak cari kerja. Susah. Sebab orang tak tahu nak bagi you gaji berapa, and then bila masuk you overqualified, bos pun tak tahu. Tak boleh nak kata apalah sebab saya belajar kat Israel dulu. Minta maaf lah, tak dapat nak komen bidang ni. Tapi tak apa, but masa I keluar dulu, macam susah lah. It's challenging for me to find a job lah. Dulu semua pakai kabel. Kabel kena kuat.
semua pakai kabel. Daripada I start kerja sampai lah ni memang semua pakai kabel. Tetapi bukan kabel like simply kabel, tak. Because they know you can Fiber deliver. optik punya kabel. Yes, they know you can 12 core deliver. at least. Bukan macam sebab dia ni anak belakang aku ke apa, tidak. Aku kenal budak ni memang boleh buat kerja, you better get her. Macam tu punya kabel. Itu cara thinking yang patut, betul. Yes, I okay kalau pakai kabel begitu, I tak kisah. I kenal budak ni, you boleh ambil dia. She's very good. Itu dipanggil kabel with merit, itu dia. Bukan kabel sebab nak menakan pak aku apa semua, tak ada. Bukan. Okay. Tapi masalahnya di Malaysia, that's budaya lah. Kabel without merit lah cerita dia dekat Malaysia. Susah tu. Dululah. Masa I dulu pun, masa I habis degree pun umur 21. Kan, I pula masuk start kerja government, private kan. You umur 21. Pergi nak present depan CEO of the company, everything kan. So dia tengok, kau umur berapa tengok muka muda kan? Cakap saya umur 21. Itu the challenging lah bila you overqualified kan. When you are young, people don't trust you, and when you are a woman lagi young and a woman. Betul. Dia panggil double triple kali. Double atau triple kali lagi berat dah macam tu. Dia kata biar betul dia ni kan, can you really deliver ke? Lepas tu I look at where I pula dengan I pula dengan atas wheelchairnya lagi orang pandang lain macam. Dia ada satu istilah dulu kan, Cik Martina, dia ada satu istilah dulu, dia kata beauty with brain kan cerita dia. Dengan beauty with bimbo cerita dia kan. Dia lebih kurang macam itulah kan. People look at me, they thought I'm always a bimbo. I pun macam kan dulu until now lah, you know. Dia macam ni tau. People always say kan, especially in Facebook, a lot of people message kat TikTok kan apa kan. Kau nak mengorak aku, at least kau baca lah profile kan benda kan. Tak, dia terus ni, dia boleh tanya I kerja apa. I cakap apa tau? Secretary. Selamat. Kalau jumpa kat luar ya, I mesti cakap secretary. Sebab when I say I'm a building surveyor, a lot of people satu, tu macam, annoying lah. And second thing, I have to explain to them what I do. Betul. Waste of my time. Kadang-kadang betul. Kadang-kadang kita kena just be cool lah, relax, bodoh je dia. I cakap secretary, patutlah sesuai lah dengan you. Okay. So funny, right? Bodoh tu lah. Tak apalah, okay. Jadi menariklah dengan apa pengisian yang Cik Martina bagi hari ni. Alhamdulillah. Thank you so much for inviting. Like really di luar honoured lah, you know. Kan, macam saya lah. Saya orang teknikal, orang dalam bidang services dulu. Lepas itu macam saya menganggap semua orang pure sama cerita dia, lelaki perempuan sama cerita dia. Tapi mungkin setengah-setengah orang lelaki yang lain dia mungkin menganggap ada beza atas dari segi stigma dan sebagainya. Itu pandangan masing-masing cerita dia. Betul. Tapi bila Cik Martina bawa ni idea tu, saya terpegus sebab apa? Jarang jumpa kes-kes yang macam ni cerita dia. Dalam environment macam ni. Dia tak banyak tapi kalau ada tu memang menarik memang I macam oh my god, this is so funny. Tapi please lah cerita dia tapi selalunya macam cakap tadi lah, macam Cik Wan cakap tadi pun sama juga. Lalu kalau perempuan yang macam ni dia akan look lebih kurang tomboy kan cerita dia kan, betul tak cerita dia. Tapi you tak macam tu cerita dia. You look feminine pula. I beat the odd. I beat the odd, yeah. I'm yang like, buat orang lagi pecah kepala tu sebenarnya. Okay. Tapi sebenarnya I'm happy to be this is who I am lah. I suka bercantik-cantik tapi orang selalu cakap bila I pergi turun site ke apa ke, you ni salah bidang. Bila I cakap I image consultant, you di bidang yang betul lah. Tapi salah bidang, kalau dekat construction yang 20 tahun ni kan, salah bidang sampai sekarang. Okay, tak apa, fine. Tapi okay, when I talk, I said, I have been trained for 20 years doing this job. Aku dah bukan salah bidang lagi dah. Aku dah memang terror dah. Aku tengok bangunan pun aku dah tahu dah apa masalah dia. Dia macam boleh accept lah, you know, they understand.
Okeylah Cik Tina, rasanya dah 1 jam 48, 1 jam 50 minit lebih kurang kita baru cerita ni. So it's nice. I mean, paling panjang lah setakat ni. Saya rasa kita boleh bawa untuk sesi yang kedua nanti untuk cerita yang lain untuk topik yang lebih kurang dalam environment atau industri yang Cik Tina sendiri alamilah kita ya. Untuk sesi kedua nanti akan datang, nantilah kita setkan satu tarikh lain kita dia. InsyaAllah. I think this Friday kan santai-santai macam ni kan. Gitu dia. Kita nak bagi pengisian ni sebab ada dua maklumat dan pengisian yang kita nak bagi. Sebenarnya satu pengisian kepada orang awam cerita dia. Macam apa yang nak, macam contoh yang ini kita nak cerita tentang stigma, tentang pandangan masyarakat. Kedua adalah dari segi akademik ni. Macam mana budak-budak yang perempuan atau sebagainya yang nak going to this area kan. Macam mana? Adakah dia rasa macam dia rasa macam self esteem dia kurang sebagainya untuk join benda ni. That's yang kita nak cuba bawakan dalam segmen yang ini gitu dia. Maybe okay, maybe my last word lah, for those girls yang dia ada dua type of girls. Satu yang tak peduli langsung pasal pakaian, asal boleh. Yang kedua ni terlalu peduli. You pergi technical punya interview, you pakai macam nak pergi kenduri, bling-bling punya baju kurung, make up lah 14 inci cerita dia. Aduh, aku yang ada interview pening kepala ni nak pergi mana kan. Macam I macam ni tapi I tak ada lah nak pergi kenduri. Macam like biasa I pergi kerja I still pakai shawl macam ni, tetapi I tak, you must know your limit. Itu pesan I. And tu mungkin kita akan bawa ke cara pemakaian for interviews untuk budak-budak perempuan lah. Kita cuba setkan satu hari yang ada kita lain. Sebab these people they don't know what to wear pun. Aduh, mungkin dalam segmen yang satu lagi tu kita bawa sekali dengan Dr. Annie, sekali serentak, sekali empat orang sekali ni kita bercerita. Ya, memang best lah kalau Dr. Annie tu. Dia pembawaan dia mungkin di alam UKM. Macam I like in the real world, betul nak main kerja dan I tengok apa hang pakai. Pakai macam ni macam tu kan. Macam mana ni aku nak cakap. You boleh blend dengan dia. Itu kata, oi, Ed is something like this kan. Dia very feminine, punya styling and semua everything. Dengan topi dia, dengan boots dia, everything kan. So, recognition. Similarities. Yes. We have something in common lah. We have common ground that makes us good click. Dia pun surveyor kan. Tapi most of the time kami tak discuss on. Tapi dalam bidang akademik dia kena proper macam tu Cik Wan. Kan? Betul. Dalam bidang akademik dia kena proper macam tu. Baru dia punya cara dia kena dekat situ. Kalau macam dia nak kena presentation di depan students everything macam tu lah kan. Yes. So kalau I dalam bidang I will be like this. I don't care. Lagi bagus kan Cik Tina. So Cik Tina pergi site kan, lagi bagus Cik Tina pergi site pakai apa ni Superbike ke apa ke, lagi orang wow. Oh my god, ada sekali tu when my hair was shorter tau. I punya rambut dulu like pendek lah, boy cut Okay. Dia cerita boy cut ni, dia ada cerita kan anak-anak sedara kan. Dia pun kan pergi sekolah kan, masa darjah 1 dan 2 kan ada masalah kutu kan. Betul lah, foto pendek Lepas tu rambut I panjang tau. Sekali I kata kepala ni macam mana nak buat ni. I cerita ni orang boleh dengar memang lawak lah. I cerita kan sekali kan cakap, ya Allah rupanya dah kena dekat I. Lepas tu I cakap, mama macam mana ni, mama dah ni dah. Lepas tu I, rambut yang panjang tu I korban lah, kena boy cut. Jadi memang boyish gila. Kebetulan dapat interview project manager construction site lah. I pergi that lady cakap that dia ada 2 orang lah yang interview. Seorang ada CEO and then seorang ada HR. Dia cakap, wah, I'm very impressed lah. You memang suit for the job, like with all your boyish cut, everything. You really look like macam very masculine lah. They like it tau. I say, oh okay, people really look at what you portray. Padahal that is not me with short hair kan. I macam jarang nak bawa kan. Sebab tu ada sebab lah Allah hantarkan kutu tu dekat you. Tapi dia pun banyak kali terpaksa korbankan rambut pasal budak-budak. I punya anak saudara ni, every time dia pergi sekolah, I mesti kat sebab kalau balik kampung, I tidur dengan dia orang kan. So macam memang kena lah. Aduh, itu memang lawak lah. Tapi
what I portray, bila you nampak macam masculine sikit, people will accept you. Jadi sebab tu bila I pergi kerja ataupun I pergi meeting, I will put on the tie, I pakai vest kan. Kalau I tak pakai jacket panas. So I will wear the tie, nampak very masculine. And then kasut tinggi tu mesti lah sebab I want to look taller. That's the trick, orang kata trick untuk blend in with that lah kan. But not to orang kata terpengaruh dengan pembawaan berkenaan. Cuma trick untuk blend in with them tu je lah. 20 years, Alhamdulillah it works. I still survive it. Alhamdulillah. It works for me, Alhamdulillah. So I think it should work for other people as well. You know. So that's my story lah. You know, you can make a book out of it. Okey lah. Dah berapa kali okey lah. Tu cerita dia. Tak apa, nanti kita setkan tarikh yang untuk yang kita punya tajuk yang lain yang lebih tu kita bawa santai lagi dalam konteks akademik dari zon pekerjaan dan sebagainya. Kita cuba untuk tacklekan minda masyarakat ni, kita cuba untuk buka supaya dia orang tak ada stagnan, tak ada stereotype, dia orang tak ada macam apa kata bias, gender bias dan sebagainya kan. Kita nak elakkan berada kurang benda-benda macam inilah. Terima kasih Cik Tina. Nak sebut title ke? Jenuh lah sebut title ni. Tak payah. That one, bang, yang tu nanti kita letak dekat description kita punya. InsyaAllah. Complete with your. Selalunya kalau for the titles tu dalam brochure lah orang letak. Tapi kalau panggil tu I pun rasa kekok kalau kau duk panggil I panjang-panjang sangat ni. Tahu, at the end of the day, speak to you tau, bukan the title, it's you. Bayang Cik Tina, saya dekat luar lah kan. Ada orang boleh cam saya, dia boleh panggil, Abang Topeng, dia kata macam tu. Saya okey je, cerita-cerita. Saya betul boleh gelak-gelak lagi. Gila betul, bahaya macam ni, saya kata. Orang boleh kenal macam tu. Nampak tak? Betul. Walaupun nampak mata je, dia kata, tapi dia orang boleh baca itu saya. Okay lah. It's a very good session. Thank you for having me around. Okay, terima kasih Cik Tina. I'm really looking forward for the next one. Yeah. Okay, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton sesi podcast ini. Dan jadi pada yang lain tu, tolong like, subscribe dan share pada berminat kita. Kalau nak komen ke, nak kecam ke, tak puas hati ke, silakan dalam YouTube. Sila. Open. Itu dia. Okay lah. If you want to follow me in my TikTok, my name is Miss Tina. Atau dekat Facebook I is Martina Jasofa Koeng. My Instagram also martina.jasofa.koeng. You are like invited to follow me. And if you have anything with regard to buildings and also apa-apa saja, you can always call me lah. PM tepi lah orang kata lah, dengan murat. Okay. Terima kasih. Thank you so much. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you. Selamat berbuka juga pada semua. Selamat berbuka.